nasta'in nastahdi nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma nawwir bil kitabi wa sari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa asta'min bihi jasadi wa hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sekali kita rafakkan kesyukuran. Alhamdulillah. Malam ni sambung lagi kitab Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur. Kita berhenti dekat syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang dia tak ada yang keberapa. Sebenarnya kalau kita tengok balik sebelum ni syarat sah sembahyang, kalau kita tengok bukan sebelum lah, lama sebelum ni, syarat susunan dalam kitab ni, syarat wajib solat dulu. Lama dah masuk tu syarat wajib solat. Kita dah selesai. Islam akil baligh, suci haid dan nifas. Habis pada tu masuk pula kita yang baru ni lah, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Itu dipanggil syarat sah sembahyang. Yang sebelum tu syarat wajib sembahyang. Maksud syarat sah, syarat wajib, ada perkara tu Islam akil baligh, suci daripada haid dan nifas, maka wajiblah sembahyang. Maksud syarat sah sembahyang, ada perkara tu sahlah sembahyang. Perkara tu apa? Yang kita dah bahas, hadas kecil, suci daripada hadas kecil, masuk wuduk lah. Kemudian yang kita dah bahas juga, suci daripada hadas besar, maksudnya mandi wajib. Dan untuk habis bab tu, semalam, hari ni kita masuk yang ketiga lah kalau dari segi kiraan. Yang ketiga, iaitu suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi syarih. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada segala syarat, muka surat 23 mana? 63 bawah sekali dua daripada bawah. Ya, dua daripada bawah. Dua daripada bawah. Kalau yang Rumi, 81. Dan setengah daripada segala syarat sah sembahyang pula suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya, yakni suci tubuh. Dan setengah daripada segala syarat sah sembahyang, yang banyak-banyak ni dia bagi sebut yang ketiga, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Tu. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia sekali je tu. Kalau bahasa mudah lagi, suci daripada najis. Najis pula terbagi kepada dua. Satu yang dimaafkan, satu tak dimaafkan. Boleh juga kalau kitab sekarang tulis macam tu. Suci daripada najis, syarat sah sembahyang adalah suci daripada najis. Dan najis pula terbagi kepada dua. Satu najis dimaafkan, yang kedua najis tak dimaafkan. Tu modernnya ayat. Ayat dulunya macam ni iaitu suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Kalau najis tu dimaafkan, tak apalah ada. Okey. Tadi maafkan daripadanya. Daripada orang yang sembahyang tadi tu. Suci daripada orang yang sembahyang. Yakni orang yang sembahyang tu banyak. Maksud banyak tu dia ada badan, dia ada pakaian ni, baju, dia ada macam-macam, dia ada tempat kan. Tu dimaksud sembahyang tu dia terbabit dengan badan, terbabit dengan pakaian, terbabit dengan, jadi kita ambil ridak-ridak tu,
kita tak panggil pakaian, tapi pakaian lah tu, maksud tu terbabit dengan tali-tali, wire-wire yang berikat dengan kita, terbabit dengan tempat ni bawah, terbabit dengan kita, bersambung dengan sesuatu tu bersambung. Macam tu lah maksudnya. Ketiga, kita bersambung dengan tali bersambung dengan power amplifier tu. Jadi ketiga sampai macam tu. Jadi hukumnya tiga-tiga tu lah. Kita akan bincang yang itu lah. Jadi bila dia kata kat sini, yang pertama yakni suci tubuhnya. Dia cerita pasal tubuh dulu. Lepas ni baru cerita pasal lain, pasal tubuh. Cuma bila kita dah baca macam ni, najis yang tiada dimaafkan tak boleh ada. Najis yang tak dimaafkan tak boleh ada dekat badan. Maknanya kita faham najis yang dimaafkan bolehlah ada. Betul lah kan? Sebab kalau najis yang tak dimaafkan ada, tak sah sembahyang. Tapi kalau najis yang dimaafkan, dah nama najis dimaafkan, sahlah sembahyang. Tu kat situ tu yang kita dapat faham daripada ayat tu. Cuma yang ini tak berapa dibahas sangat, dan kita pernah bahas sebelum ni sebenarnya, panjang lebar juga. Iaitu bila najis yang disebut, yang kita ambil ini yang tiada dimaafkan. Jadi kita faham dulu najis yang dimaafkan dulu. Bila kita faham najis yang dimaafkan, fahamlah kita najis yang tak dimaafkan. Okay. Jadi najis yang dimaafkan kita pernah bahas dulu. Banyak tempat dah saya bahas najis yang dimaafkan ni. Bila disebut najis yang dimaafkan, kita tak bahas, kita biasanya menggunakan mazhab yang lain, iaitu bila dia dimaafkan segala-galanya. Itu silap sikit lah. Sedangkan mazhab Syafi'i, dia ada nisbah. Dimaafkan cerita apa ni? Dimaafkan jika ada dekat badan ketika semayang. Namanya dimaafkan nisbah semayang. Ada kadang-kadang dimaafkan nisbah makan. Kita pernah bahas kalau ingat. Tak ingatlah tahun bila, tapi pernah sekali lalu kan. Ada pula dimaafkan nisbah berubat. Nak berubat, najis pun boleh. Dia maksudnya ada dimaafkan kalau masa semayang, ada sah juga sebab najis tu dimaafkan. Kadang-kadang makan, walaupun dia najis boleh makan. Kadang-kadang dia untuk berobat dia walaupun najis boleh juga jadikan dia obat. Yang paling ketara sekali darah lah. Darah tu najis, kita berobat tak dengan najis? Kita berobat masuk dalam, sebab darah A, darah O tak cukup, maknanya berobat dengan najis lah tu. Dimaafkan ke? Dimaafkan. Sebab tak boleh masuk TO dalam tu kan. Masuk TO dalam tu mampus terus. Jadi nak tak nak, tak ada apa satu cecair yang dapat ganti darah kan. Tak ada kan. Sebab tu kena derma darah tu, yang ada derma darah tu. Sebab tak ada cecair. Kalau ada cecair, dia akan guna cecair tu dah. Dia campur sirap ke campur apa, masuk. Memang KO terus. Darah O jadi tambah K dapat. KO. Game over. Jadi tak ada dah lain. Jadi berobatlah dengan najis, boleh dibenarkan. Jadi maksudnya walaupun kita nak faham dia dibenarkan untuk berobat dengan najis, iaitu masuk darah dalam badan dibenarkan, boleh ke minum darah tu? Nampak? Tak boleh minum pula. Kan dia dimaafkan. Kan dia dimaafkan. Dia dimaafkan untuk berobat. Untuk minum tak boleh. Itu Dracula. Tak boleh. Habis tu kalau dimaafkan untuk berobat, untuk makan, untuk minum pun tak dimaafkan. Kalau ada kat badan darah tu, penuh darah tu kat badan, dimaafkan tak? Nisbah semayang, tu cerita lain pula. Jadi setiap perkara dia ada nisbah dia yang dimaafkan. Terkadang dimaafkan nisbah makan, tak dimaafkan nisbah semayang. Makan boleh, tapi kalau ada dekat ketika semayang tak boleh. Tu kan. Kadang-kadang dimaafkan nisbah air pun ada juga. Air dia dimaafkan kalau masuk dalam air. Tapi kalau benda yang sama bukan masuk air, masuk dalam poket, tak sah semayang. Jadi kita kena tengok cerita pasal apa. Walaupun ada mazhab yang dia pukul rata, bila dimaafkan nisbah semayang, semua dimaaf. Ada yang macam tu, ada mazhab yang macam tu. Kita mazhab Syafi'i tidak. Tidak. Contoh yang dah pernah bagi hari tu untuk ingat balik adalah tepuk nyamuk masa solat. Tepuk nyamuk tu hidup, tak ada masalah. Nyamuk hidup, tepuk, kemudian dia mati. Nyamuk tu mati, nyamuk tu jatuh, yang tinggal darah dia. Darah nyamuk tu kan, darah nyamuk tu ada sikit, darah nyamuk tu sikit ada. Dia dimaafkan nisbah semayang, dengan maksud tak boleh batalkan semayang. Kalau batalkan semayang berdosa, sebab semayang dia tak batal. Nyamuk tu jatuh, kalau nyamuk tu melekat ada dekat badan dia, bukan jatuh masuk dalam poket. Jatuh poket baju Melayu.
masuk dalam poket. Nyamuk tu, nyamuk yang sama tadi, yang mana nyamuk yang kita dah bunuh, yang darah dia ada tu dimaafkan, nisbah semayang darah nyamuk tadi. Nyamuk tu masuk dalam poket. Semayang dia tak sah. Sebab yang dimaafkan darah aja. Bangkai nyamuk tak maaf. Okey. Lepas tu pula dari segi maknanya dia dimaafkan, yang hanya dimaafkan darah tadi. Darah tu dimaafkan, darah saja. Darah nyamuk. Dimaafkan nisbah semayang. Nisbah makan maaf. Boleh makan. Masuk makan tu jilat. Haram. Oh. Maknanya semayang sah, tapi jilat haram. Nampak tak nisbah? Nak faham nisbah tu. Cerita pasal ni dia haram, cerita pasal ni dia okey, dimaafkan. Cerita pasal ni pula dia haram balik. Dia bukan kata dimaaf, semua dimaaf. Tidak. Okey, bangkai tadi. Yang kata bangkai nyamuk tadi yang masuk poket tadi tak sah semayang kan? Macam mana kalau bangkai tu masuk dalam air? Dia jatuh-jatuh masuk dalam air, dalam cawan. Adakah air tu jadi mutanajis? Tak. Dari segi air, dia dimaafkan. Bangkai yang tak ada darah mengalir, dia masuk ke dalam, walaupun dia dikira apa nyamuk, tapi dia termasuk dalam serangga lah, kita panggil serangga. Masuk dalam cawan. Adakah memutanajiskan air? Tidak. Oh, maknanya semayang tak sah. Tapi masuk dalam air kekal mutlak. Buanglah yang itu. Sebab macam semut, sama lah. Semut, cicak, lalat, bubuk, semua sama je tu. Semua adik-beradik nyamuk lah tu. Serangga. Masuk, tak memutanajiskan air. Dengan syarat, air tu tak berubah. Tu tak apa, cerita lain lah tu. Kalau air tu dah berubah, bau semut, bau nyamuk, ataupun jadi merah sebab ada darah dekat nyamuk tu, habis lah. Nah, ni dari segi masuk kan tu. Oh, maknanya masuk dalam air, tidak memutanajiskan air. Oh, maknanya dimaafkan lah nisbah air. Tapi kalau masuk dalam poket, tak sah semayang pula. Oh. Lepas tu nyamuk tu boleh makan? Tak boleh makan pula. Oh, nisbah makan tak boleh. Nampak dia ada tu. Dia ada perkara tu. Kemudian habis kat situ sikit kita faham pasal nifas, laju-laju sebab kita pernah bahas ni. Itu jika kalau dalam darah tadi tu dia panggil darah ajnabi. Darah nyamuk tu dia panggil darah ajnabi, darah asing. Walaupun sebenarnya nyamuk tu hisap darah dia sendiri, tapi dikira darah asing. Sebab dia dah hisap, nyamuk tu dah hisap darah dia. Darah kita dah jadi masuk perut dia, maksudnya darah tu dia punya lah. Macam kita makan lembu, kan? Kita makan lembu, kita jadi lembu? Tak. Kita makan lembu jadi kita punya, kan? Jadi sama juga, dia makan darah, jadi darah tu dia punya, walaupun darah kita. Kita tepuk darah tu, darah dia, darah nyamuk, bukan darah kita. Jangan mengaku darah kita, sebab dah masuk perut dia, kan? Jadi darah ajnabi, darah asing, bila ada dekat badan ketika sembahyang, dimaafkan jika sedikit. Jika sedikit dimaaf, jika banyak tak maaf. Kadar tu berbeza-beza, khilaf ulama. Yang muktamadnya 5 sen. Besar 5 sen ke atas dan banyak 5 sen ke bawah dikira sikit. Jadi itu kalau darah ajnabi. Macam mana kalau darah diri dia sendiri? Adakah dimaafkan nisbah semayang? Darah dia. Tadi darah nyamuk, darah dia. Jika darah dia sendiri banyak mana pun dimaafkan. Dengan syarat tak keluar ikut rongga. Tu syarat dia. Kalau jika keluar ikut rongga, ni kemaluan, hidung, mulut, telinga, berdarah mata, kemaluan, kubul, dubur, tu je lah yang lubang yang ada. Keluar kat situ darah, sikit dimaaf, banyak tak maaf. Tapi kalau keluar selain daripada rongga, banyak mana pun dimaaf. Keluar kat sini, ini bukan rongga, terpotong keluar darah banyak. Dia tengah semayang ni, habis, basah, dimaafkan. Sebab darah sendiri. Ustaz, ya. Kalau darah tu keluar daripada rongga mulut, tapi pada gusi. Kalau dia keluar dekat gusi, dia tak panggil rongga macam tu. Yang maksud rongga adalah tekak. Jadi kalau dia keluar dekat gusi, dia tak nama keluar ikut rongga. Dia nama keluar ikut bukan rongga. Bila dia keluar ikut bukan rongga, maka dia dimaafkan walaupun banyak dalam mulut. Tapi tak boleh telan. Kalau telan, makan najis. Kalau telan, batas semayang kerana makan. Kalau di luar semayang, telan haram je sebab makan najis. Dari segi haram tu lah. Dari segi semayang tak batal. Sebab dia bukan keluar ke rongga. Yang keluar ke rongga yang macam muntah. Dia muntah daripada maidah, dari perut, keluar muntah, batal. Sebab keluar sesuatu daripada rongga tu lah. Ataupun keluar darah daripada mulut dia, banyak. Tak ada maaf, batal. Sebab rongga. Tapi kalau bukan rongga, kalau kat gusi dia cabut gigi ke apa ke, mula nampak macam dah ada sikit-sikit. Tiba-tiba tengah semayang tu dia sujud ke,
tekanan darah tu ke apa, jadi banyak penuh mulut. Tak batal. Tapi nak baca je. Tapi tu cerita lain. Sebelum semaya tu dia keluar dah. Tak dimaafkan. Tak, sama juga. Sama juga. Dia soalan macam kalau orang luka nak tunggu berhenti nak sembahyang. Macam dia soalan. Dah balut kan dia ada kan. Maka ada sikit-sikit. Dia samalah. Cuma dia beza dalam mulut je. Dan banyak keluar banyak mana pun. Meleleh pun dia maafkan. Meleleh dimaafkan. Darah dengan syarat keluar bukan tempat rongga. Kalau sebab dia keluar di bukan rongga, dia dimaafkan. Kalau dekat gigi dia bukan nama rongga, cuma dari segi banyak mana pun dimaafkan. Dari segi nak baca tu masalah. Kadang-kadang dia tergerak sendiri, tertelan kan, batal lah. Itu dari segi lain. Apa lagi antara lain pula, antara juga macam pacat masuk kain. Pacat dia cari tempat lembut-lembut, dia masuk di jalan, dia tak bagi serat kat kaki tak. Dia cari ikut celah-celah. Cari naik. Semai tengok, Allah beladung. Orang kata Abang Haji ni head ke apa, keluar darah ni. Banyak ni tengah sembahyang ni. Kalau dalam masjid, cerita lain lah pula. Mengotori masjid, itu bab lain lah. Kalau ni cerita bukan masjid. Kalau masjid dia kena berhenti sebab dia telah menajiskan masjid yang kita bincang semalam kan. Itu cerita bab lain pula. Dia kena batalkan sembahyang dia sebab mana boleh menajiskan masjid. Yang ini katalah rumah dia ke, bukan masjid ke, surau ke. Surau dia tak nama masjid, tapi cuma takut kena orang, boleh lagi lah, pandai-pandailah nak tanggung kat situ. Kalau kat rumah, maka banyak mana pun yang keluar daripada pacat tu, sebab tu darah dia bukan darah pacat kan, bukan darah pacat yang keluar tu. Pacat isap jadi dia punya, tapi lepas kita garu macam gatal, dia tinggal dia punya taring dia tu macam jarum ada saluran keluar, itu tak berhenti-henti. Sebab tu kalau nak suruh darah tu berhenti, kejap je dia keluar, lepas tu dia berhenti setelah pacat tu terlepas. Itu yang dia letak air tembakau, ambil tembakau rokok tu, bubuh, titik kan, lepas tu dia lepas. Macam-macam buah air garam lah, buah apa, nak suruh dia lepas sendiri. Dia lepas, dia punya taring tu, taring lah kita panggil, tak tertinggal lah kat situ. Jadi kejap je, lap sikit-sikit, berhenti. Tapi kalau kita tarik dia, dia lagi tarik, putus, tinggal benda tu. Memang banyak lah. Tu biasa kan, orang main pacat biasa tahu lah tu bab tu. Buat macam tak tahu, padahal dia dulu dengan pacat tu macam pelik-pelik kita tahu lah psikologi semua tu. Main dengan pacat tu lintah pacat. Jadi okey, jadi banyak mana pun sekalipun sah sembahyang sebab dia bukan ikut rongga. Dia ikut tempat-tempat yang lembik-lembik yang tu, dia suka duduk situ. Macam tu juga kita dah bahas sebelum ni, istijmar, istinja guna batu, dah pernah cakap juga kat sini, iaitu bila dia istinja dengan batu, dia bukan satu mandatory. Tak ada air baru boleh pakai batu, boleh pakai tisu. Tidak kan? Ni perbahasan lama dah ni, cerita lama ni, sebelum PKP lagi ni. Dia adalah pilihan, option. Berbanding dengan tayamum. Tayamum dia mandatory. Tak ada air baru boleh tayamum, tak boleh kena air baru boleh tayamum. Sedangkan istijmar ataupun istinja pakai batu, pakai tisu, sapu lepas buang air besar ni, buang air kecil, buang air besar, sapu, dia bukan mesti tak ada air pun boleh pakai. Tidak, ada air pun boleh. Saya saja boring-boring balik sekarang pun boleh, esok pun boleh, walaupun air berlambak. Jadi dia pun pakailah batu, pakailah tisu. Bila dia pakai, setelah dia buang air besar ke buang air kecil ke, najis yang berkesan-kesan sikit tu, dia takkan boleh hilang kecuali dengan air je kan. Kalau pakai tisu macam mana pun tak boleh. Tisu kering tisu basah tak boleh, batal dari segi sapuan tu. Jadi dia pakai tisu kering, macam mana pun mesti ada sifat-sifat. Cuma warna, bau tu mesti ada sikit, mesti ada. Okey. Jadi bila macam tu, dekat dubur ataupun dekat kemaluan dia tu adalah kesan-kesan sifat, yang mana sifat tu tak boleh hilang melainkan dengan air saja. Selagi sifat tu boleh hilang menggunakan tisu kering atau tisu kering ataupun batu, dia kena buat sampai habis kan. Asalnya minimum 3 kali. Jika tak jadi juga, tak sempurna juga, 4, 5 sampai berpuluh-puluh sekalipun. Jika sekali dah clear, kali kedua dah tak ada, wajib kali ketiga. Tu kita dah bahas sebelum ni. Jadi lepas dah buat memang tak boleh hilang dah. Kalau nak hilang kena pakai air. Nak hilang lagi yang kesan-kesan yang ada tu. Macam contohnya bau lah. Sebenarnya maknanya sifat tu ada lagi lah sebenarnya. Okey, dia pun ambil wuduk tanpa basuh, dia sembahyang, kan boleh? Kan boleh? Jadi najis tu dimaafkan bagi dia, najis yang ada tu. Bukan najis lah, kesan-kesan najis, sifat-sifat najis tadi dimaafkan bagi tuan punya badan, tuan punya kubur dan dubur. Walaupun dia berpeluh dan dia meleleh sekalipun, meleleh ke bawah sekalipun,
peluh tu bau pun memang dah sah bau benda tu pun tetap juga dimaafkan. Dimaafkan dekat siapa? Dekat tuan punya tu. Tuan orang tu. Okey. Tapi kalau dia masuk dalam air, dia tengok dia pergi hotel ada apa? Tub tu, bathtub tu. Wah, lama tak mandi jacuzzi ke apa ke. Buka, terjun. Dish, muntah najis semua air tu. Dia keluar balik. Dia kata aku tak pegang kemaluan, saja je dia masuk. Dia ada wuduk, dia semayang. Dia masuk je jacuzzi, masuk bathtub. Kurang 2 kulah. Jadi daripada dia masuk, dia pegang masuk macam tu lah, tak pegang, maksudnya tak batal wuduk lah. Okey, lepas tu dia naik, dia semayang pula. Asal lah kata, tak sah dah semayang dia. Sebab apa? Dah kena air habis jadi muntah najis. Kenapa pula? Tadi dimaafkan nisbah semayang, tapi dia tak dimaafkan nisbah air. Tempat tu, punggung tu. Jadi bila kena air, memuntah najiskan air. Tapi nisbah semayang dimaafkan. Tu antara lah yang kita dah lepas. Dan sama juga, dia hanya dimaafkan bagi tuan punya punggung, tuan punya dubur. Dia tak dimaafkan bagi orang lain. Dengan maksud, kalau dia pijak kaki orang sebelah semayang berjemaah, orang sebelah tu batal. Sebab orang sebelah tu telah menanggung najis yang ada kat dubur dia lah, sebab dia pijak atas orang. Jadi, itu pun kita dah bahas sebelum PKP hari tu. Macam tu juga kucing. Kucing yang ada najis dekat dubur dia, memang kucing tak pernah basuh berak kan. Dia memang tak pernah cebok kucing ni. Jadi bila macam tu kita tahu mesti ada sifat-sifat. Seolah-olah kucing ni macam tayamum lah. Sama macam kes tayamum tadi. Tayamum pula. Istijmar tadi. Sama kan pakai tisu. Kucing pun lebih kurang tu lah kan. Jadi maknanya adalah juga. Ada juga. Tapi beza pula. Iaitu jika dia duduk atas orang, batal semayang. Dia naik duduk atas orang, kena tolak cepat-cepat. Dah batal. Tapi kalau dia masuk dalam air, dimaafkan nisbah air. Pula dah. Orang tak dimaaf. Kucing ni maaf. Dia masuk dalam air, dia masuk dalam kuah, masuk dalam apa katalah kan. Punggung dia tenggelam. Dengan syarat tak ada najis. Nak kira logiknya, memang kena kan. Sebab dia tak pernah masuk berak. Tapi dimaafkan nisbah air. Dia duduk atas orang, tak dimaafkan pula orang semayang. Batal semayang. Nampak dia banyak sangat. Dia banyak dobik tu. Dia lain-lain. Dan yang paling kontroversi sekali, daging. Dah cerita dah juga sebelum ni kan. Daging, yang mana potong daging, lembu, daging ayam, daging unta, daging apa segalanya daging, ada darah. Darah tu memang tak akan clear kecuali kita perah masuk dalam spin mesin basuh. Baru hilang darah-darah. Lepas tu makan, awak masak apa ni? Kertas ke? Tak rasa tawa. Jadi daging tu ada darah dalam tu. Jadi bila ada darah dalam daging tu, kita dituntut untuk basuh sampai jadi putih. Cuma kita tak dituntut untuk perah sungguh-sungguh. Janji kita ambil toast dia panggil. Toast kan. Macam tu dah putih, halal. Masuk halal, boleh masuk dalam kuah, boleh buat sop, boleh goreng. Darah yang keluar selepas itu dimaafkan nisbah makan. Makan boleh dimaaf kerana dia menyusahkan. Kalau kata tak dimaafkan, memang menyusahkan kita. Jadi bila macam tu, yang hanya dimaafkan sebab dia menyusahkan. Kalau dia tu tak menyusahkan, tak dimaafkan. Contohnya, ketika nak bubuh dalam periuk tu, kita tak bubuh direct dalam periuk. Kita ambil cawan, kita perah dulu. Kemudian baru kita bubuh dalam periuk. Lepas tu kita ambil yang kita cuah tadi tu, dalam cawan, baru kita tuang. Sama je nak kira kan. Masuk ke dalam terus, dia akan ada juga darah dalam tu. Kalau kita sebelum nak masuk ke dalam periuk tadi tu, kita perah dulu dalam cawan, kita masuk pula, dia dah menggelegak, kita masuk darah yang kita perah tadi. Nak kira sama je. Tapi menyusahkan ke tadi? Tak, senang je kau ambil macam ni. Piu. Dah masuk dalam sinki. Tadi dia masuk, tak dimaafkan muntah najis. Tak dimaafkan makan. Sebab tak menyusahkan pun. Kau menyusah. Kenapa nak tuang balik tu? Dia kata nanti tak rasa sedap. Darah tu yang buat sedap. Kalau macam tu, jangan asingkan. Masuk terus. Dia dimaafkan. Tapi kalau dah asingkan, apa susahnya nak tuang ke dalam sinki? Yang pergi tuang dalam tu. Jadi sebab dia tak ada susah, tak ada masyarakat, tak ada susah kat situ, dia tak dimaafkan. Sama juga nak minum ke, tak boleh ambil darah tu nak minum, tak boleh. Sedangkan bila masuk dalam kuah, hirup sama juga. Sama je hirup. Jadi kerana menyusahkan kat situ. Jadi itu maknanya dari segi makan dia dimaafkan darah tu. Macam mana kalau kena baju? Kuah tadi yang bercampur dengan darah, kena baju. Adakah sah semayang? Tak dimaafkan nisbah semayang. Macam tadi. Semayang jika ada kuah-kuah yang mana kuah tu bercampur dengan darah yang kita dah makan banyak tu,
maka kita kena basuh mulut, kita kena basuh kalau bertumpah, tumpah dekat badan, tumpah dekat pakaian. Sebab ni sebab semayang dia tak maaf. Yang ini saya sebut, dan ada mazhab, malah jumhur mazhab mengatakan dimaafkan juga. Mazhab Syafi'i pendapat je yang pendapat Ibn Hajar je yang kata macam tadi. Pendapat lain, 3 mazhab lagi dimaafkan juga. Makan pun boleh, kena pun tak boleh basuh. Ini tapi mazhab Syafi'i pendapat tak dimaaf. Dengan maksud tak sah semayang. Tadi yang kita dah buat-buat, kalau kita tak komo, mulut kita benar najis. Semayang tak sah. Habis yang dia buat selama ni. Tu 3 mazhab lagi tu. 3. Malah pendapat Syekh Ramli mengatakan pun sama, ikut 3 mazhab yang lain. Syekh Ramli mazhab Syafi'i. Dia kata tetap dimaafkan nisbah semayang, dimaafkan nisbah makan, dua-dua. Yang darah tadi. Darah daging tadi. Tetap dimaafkan juga. Cuma kita pendapat mutamat macam itulah. Tak dimaafkan. Malah mazhab Maliki lagi best. Iaitu ada najis pun memang sah. Sebab suci daripada najis bukan syarat sah semayang. Mazhab Maliki. Saya pernah cerita dulu kan, Tok Guru balik daripada Mekah, dia kata mujurlah orang mujurlah ada mazhab Maliki, dapat orang Afrika ni masuk syurga. Ingat cerita dulu. Dia balik-balik sebab dia duduk, entah ada sebab-sebab tertentu, dia terpaksa duduk dengan orang Afrika. Orang Afrika terpaksa duduk. Orang Afrika ni hitam, kulit tebal, tahan maki pula. Tahan apa dia panggil? Tahan penyakit. Memang sesuai lah dengan tempat dia tu. Kan tempat dia tu memang sesuai lah. Kulit tebal, kan panas. Kita kalau pergi Afrika, kita duduk tak lama nak balik memang sesuai. Allah buat cantik lah. Tiba-tiba Allah takdirkan mazhab Maliki di situ. Apabila mereka jenis tahan segala-galanya, kita kena ada najis sikit je dah kotor naik merah-merah. Diorang ada najis 3 hari, tak ada apa-apa pun. Power dia tak ketahanan berkaitan dengan najis. Jadi bila macam tu, mereka tak apa-apa peduli sangat lah bab najis ni. Tak apa-apa dia. Jadi menyebabkan ada yang sembahyang kadang-kadang ada najis lagi. Itu yang Tok Guru kata, mujurlah ada mazhab Maliki. Dapat juga orang Afrika masuk syurga. Sebab diorang tak jaga sangat najis. Pada mazhab Maliki, suci daripada najis bukan syarat sah sembahyang, sunat aja. Jadi kalau kita masuk dalam bab ni, lagilah terlebih sah lah. Sebab dia makan tadi, dia bukan najis direct, najis yang telah bercampur pula, khilaf pula dia pula. Jadi lebih memudahkan kita lah dari segi tu. Itu yang pernah buat dululah. Yang akan datang ni kalau boleh beramal lah elok-elok sikit, biarlah mantap sikit amalan kita tu. Ada pergi basuh masa kita makan ada kat sini, basuh macam tu je. Macam tu. Kalau ada mulut komor macam tu, sebab kita duk makan darah ni. Biar cantik sikit lah itu punya ni. Dalil yang bestnya, dalil mereka, dalil mazhab Maliki yang kata tadi, dalil dia adalah pernah satu ketika Nabi SAW semayang dekat depan Kaabah tu, musyrikin letak perut unta. Kalau biasa dengar cerita, letak perut unta. Nabi tak bangun daripada sujud dia, sampai anak dia Siti Fatimah datang buang sambil menangis. Tu hujah mazhab Maliki, sambil menangis. Kenapa Nabi tak berhenti semayang? Kan najis tu, buat perut unta apa semua. Kan najis. Kuat juga kan? Kuat juga. Tak apalah. Mazhab Syafi'i tetap juga tak boleh. Okey. Dan setengah daripadanya. Dia sambung lagi. Yang pertama tadi, tubuhnya. Maksud tubuh tu apa? Dan setengah daripadanya dalam mulut, dalam hidung, dalam mata, dalam telinga. 3. Mulut, hidung, mata, telinga. 4. Ini masuk muka. Ini masuk, bukan masuk, ini termasuk dalam tubuh. Tubuh kita dah tahu ni tubuh. Termasuk tubuh juga disebut dalam mulut, dalam hidung, dalam mata, dalam telinga. Jadi yang kita panggil tarik mata tu, itu bukan najis. Tarik telinga bukan najis, kita je panggil kan. Itu bukan najis. Yang maksud yang tak boleh ada najis dalam mulut, dalam hidung, dalam mata, telinga ni bukan tarik mata, tarik hidung, tarik bukan. Maksudnya najis sungguh. Najis sungguh lah, najis yang sungguh. Yang tu najis majazi ya. Najis setengah daripadanya lah. Setengah daripadanya tubuh. Tubuh. Sebab dia kata tubuh, automatik orang faham macam ni. Ni sini, ni tubuh. Muka sebab tu dia kata takut orang faham tubuh ni je, atas tak apa. Atau orang kata macam mana dalam mata? Bukan tubuh tu biji mata. Ni bukan tubuh. Sebab tu dia kata dan setengah daripadanya tu termasuk tubuh juga tu. Cuma panjang bab ni.
Kenapa dia kata dalam mulut, dalam hidung? Dalam bab tadi, maknanya kita faham bab najis dalam mulut adalah zahir. Bab najis dalam mulut adalah zahir. Kena nisbah tadi juga. Bab wuduk dalam mulut, sebab dia semayang, dia tak boleh ada najis dekat zahir. Kat batin tak apa, kat zahir. Jadi dalam mulut, dalam masalah wuduk, dia batin kan. Sebab nak basuh muka tak wajib komo, sunat komo. Maknanya dari segi wuduk dalam mulut batin, dari segi najis dalam mulut zahir, dari segi puasa dalam mulut ni zahir ke batin? Zahir. Batinnya kat sini. Nampak dia berbeza dari segi keadaan tu. Jadi maksud dalam mulut tu adalah zahir dalam masalah sembahyang. Jadi dalam mulut tak boleh ada najis. Dalam mulut tak boleh ada najis. Najis apa? Kait yang tadi lah. Yang tadi. Najis asing lah. Najis ajnabi. Bukan najis yang darah yang tadi tu. Darah dia tadi tu. Bukan. Najis asing apa? Yang dia makan kuah tu lah. Darah. Najis asing lah tu. Jadi maka kena komo. Okey, biar tu dulu. Sekejap dulu. Jadi bawah ni ada ke bab ni? Okey, ada kat bawah ni. Jadi yang kena jaga adalah zahir sahaja. Yang kena jaga adalah zahir tubuh. Maknanya kita dapat faham dalam masalah sembahyang, dalam mata semua adalah dikira zahir, dan batin tak dikira. Dalam masalah sembahyang, batin tak dikira. Cuma batin kita ada najis tak? Memang dalam darah ni pun dah najis. Tak kira. Daripada makhraj ha ke bawah batin ada najis. Dalam perut berlambak-lambak ada najis kan. Jadi adakah sah sembahyang? Memang sah. Habis nak buang macam mana kan? Maknanya itu batin. Jadi dalam batin kita, jika ada najis dimaafkan. Jika dekat zahir, najis tu keluar dekat zahir, tak dimaafkan. Ni pernah cerita dulu kan, Tok Guru besar kan, yang kita buang air besar, buang air kecil, lepas tu kita geli itulah kita kan. Nah, yang cerita itu sekalian, yang duk geli itulah kita. Kan kita geli kat najis kan, itulah kita. Bawa kita kita bawa ke hulu kilir, itulah tahi dan perut tu lah kita bawa ke hulu kilir. Kita ni pencacai kan, pengangkut tong najis. Kita ni pencacai, bawa ke hulu kilir. Besar mana pangkat kita, tinggi mana pelajaran kita, banyak mana duit kita, rumah besar, kereta besar pun duduk jadi pencacai lah. Mengangkut tong najis kita. Ke mana-mana kita bawa dia. Dia ketua. Yalah, ketua lah kita kena bawa. Kita driver je. Itu komander. Ketua lah. Tu komander kita tu. Dan kita kena dengar cakap dia. Kena dengar cakap dia. Kena dengar cakap tahi tak? Allah, hinanya kita kena dengar cakap tahi. Masuk tasawuf sikit. Kena hinanya kita kena dengar cakap tahi. Dah lah kita kena pikul dia kulu hilir. Lepas tu kita kena dengar cakap dia. Tak kira kita tengah rehat ke, kita tengah tidur ke, kita tengah makan ke, kita tengah cakap dengan PM ke, kita tengah cakap yang orang nak jadi PM ke, tak jadi-jadi, tak kisahlah. Kita tengah buat apa sekalipun, kalau komander tahi cakap, aku nak keluar, boleh kita kata, relax sekejap? Boleh tak? Jawabnya bila dia marah, berterabur. Kena dengar cakap dia. Kejap je minta maaf lah, saya tak boleh tahan ni. Siapa pun. Kita tengah tidur, bangkit, melompat, bangun. Kan kita boleh kata, relax loh. Dia ketua kita, dia komander kita. Dia nak keluar, kita kena segera dengar arahan dia. Tapi bila muazzin panggil, Allah panggil, hayya ala salah, let lu. Tahi panggil, terus ikut. Kita dengan hina macam tahi. Dengar cakap tahi lagi daripada dengar cakap muazzin yang panggil semayang, hayya ala salah, hayya ala falah, relax lu. Tapi dalam masa yang sama, tahi cakap, oh kau tadi dah habis azan, kau tak nak pergi, tak apa. Aku arahkan kau pergi ke Jamban segera. Segera kita pergi. Tengah bawa kereta kat highway pun kita berhenti kat tepi. Kalau kata tak ada RNR pun kita cari kat mana-mana kat tepi. Ke nak biar berterabur dalam kereta tu. Tapi yang lagi teruk ada.
Yang lagi teruk, bukan kita je kena dengar cakap dia, orang lain pun kena dengar cakap dia. Orang lain yang tak ada kena-mengena kena dengar cakap najis kita juga, tahi juga. Maknanya dia kontrol kita. Dia kontrol orang lain pun. Itu dalam bas. Jadi penumpang, bang, RNR tak berhenti ke bang? Tadi kita boleh berhenti sejam lah, kita direct ni. Ada lagi 3 jam nak sampai. Bang, saya bukan nak cakap apa bang. Saya tak terima arahan ni bang. Kalau tidak, 1 bas baru bang. Ya ke, sabar. Break emergency, turun. Hinanya. Sampai orang lain pun kena dengar cakap najis tu. Hinanya. Macam mana pun, hina kita dengan cakap tahi ni, macam mana pun, dengan rahmat Allah, walaupun kita ni pencacai, pemikul tong tahi, dengan rahmat Allah, keluar tak bau kat mulut kita. Bau tahi tu. Orang lalu, bau tahi. Sebab dalam perut ada. Kalau tahi ada dalam beg, kita lalu, orang bau. Kau duduk jauh-jauh. Tak payahlah, tak mandi seminggu pun, duduk jauh-jauh. Bau ketiak, duduk jauh-jauh. Yang ini kita bawa kulu-kili, bau tak? Yang dalam, dengan rahmat Allah, tak keluar bau. Kalau tidak, tak payah penjarakan sosial. Bukan semeter, 10 meter jarak. Masing-masing duk bau masing-masing. Biasa dirinya sendiri dia tak bau. Dah mati mati bau tu sebab dirinya sendiri. Orang punya duk bau ni. Dengan rahmat Allah mujurlah. Kalau kita sedar benda tu, baru kita, Allah nasib baiklah tahi aku tak bau. Kat orang yang dalam perut. Tak terkeluar. Macam tu juga aib kita, buruk jahat kita tu. Sama, kita kena sedar. Nak masuk tasawuf pula lagi ni. Nak bertasawuf pula kejap. Sama juga. Aib kita, dosa kita, benda jahat, maksiat yang kita buat. Allah tak dedah, Allah sorok. Sebab tu kita tak tahu. Kalau Allah buka aib tu, ada atas dahi ke tulis ke macam mana ke tak tahu, Allah buka aib tu, uish, nak jalan tak boleh macam ni. Tunduk jalan. Pakai mask walaupun tak ada virus. Sebab Allah buka aib kita. Allah tutup aib kita. Maksud aib tu kejahatan ke maksiat yang kita buat kat rumah, mana tahu kita belik-belik handphone ada video, terbaik. Inilah tengok, tak ada. Tengok 5 minit tengok. Betul tutup. Aib tu, dosa tu. Kita betul dah malam. Esok pagi tu datang sembahyang subuh. Kalau lah Allah buka aib kita, semalam tengok gambar lucah, memang tak sembahyang jemaah kita. Allah sorok aib kita. Allah tu sorok. Aib kita Allah sorok. Busuk kita Allah sorok. Busuk yang dalam perut. Baru ya Allah, ya Tuhanku. Baru terasa lah. Ya Allah, nasib baik. Bukan nasib baik. Apa? Terima kasihnya ya Allah. Terima kasihnya. Tu. Sebab Allah tutup. Tiba-tiba kita buka aib kita. Kau tahu tak, aku dulu, dia buka. Aku dulu adalah dalam 3 bank lah aku rompak. Dia buka aib. Aku dulu, kalau awet-awet ni, aku petik je. Kalau nak kira, sebelum aku kahwin ni, sekarang dah taubat dah kahwin. Sebelum aku kahwin ni, aku rasa dalam 30-40 awet perempuan. Kau cakap je, anak apa? Anak Tuan Seri? Anak dia cakap. Padahal dah kahwin, dah elok-elok jadi AJK masjid dah pun. Kenapa buka aib? Sedangkan Allah tutup. Dia ada tatu kat sini. Kat sini. Saja je pakai. Apa hal tunjuk? Kalau ada kat muka tu takkan nak pakai burdah, nak macam mana? Terpaksa dedah. Ada kat sini tu nak macam mana? Tak boleh buat apa dah. Tapi ada kat sini kan biasa buat naga sini. Kenapa dia buka 3 butang? Ada dekat sini, kenapa buat macam ni? Kenapa pakai pendek? Allah tutup aib dah bertaubat dah. Kenapa duk buka tunjuk kat orang ni? Kenapa? Nak tunjuk gangster lagi ke apa? Kata dah bertaubat. Jadi hati-hati, Allah tutup aib kita. Kita jangan buka. Allah suruh busuk kita jangan keluarkan busuk kita tu. Busuk dari segi najis lah, apalah. Jangan. Jadi nak buang perasaan takabur tu, kita kena sentiasa ingat kita ni pencacai, pengangkut tong tahi, dan dia sebagai komander kita. Kita selalu dengar cakap dia berbanding kita dengar cakap Allah dan Rasul. Maka turunlah kita sampai kapan ke bumi. Tak boleh nak angkat. Nak angkat ni. Tegak leher ni kan leher tegak kan dia lain kan. Macam belagak kan. Tak boleh lah jadi sini. Macam kura-kura. Ni.
Macam kura-kura dah. Kalau kita sentiasa sedar benda tu. Jadi kalau rasa tinggi sangat, hebat sangat, fikir ke bawah balik. Tu tak kira semayang lagi. Sujudnya kita kita meletakkan tempat keluar najis tu lebih tinggi daripada otak kita yang bijak. Kita bijak kan, fikir tu fikir ini, fikir tu fikir ini, bijak kan. Ketika semayang, kita letak di tempat keluar najis lagi tinggi daripada tempat otak kita yang konon-konon bijak sangat. Rendahkan. Dekat-dekat nanti kita naik tinggi, tak tahu ke mana tinggi. Okey, habis kat situ. Tasawuf sekejap. Kemudian termasuk juga yang dia masuk tubuh badan ni, anggota badan, termasuk juga mulut, hidung, telinga. Mulut, hidung, mata, telinga. Termasuk juga pakaian. Samalah pakaian ni. Kalau darah sendiri tadi tu memang dia darah yang sendiri dimaafkan. Hujah tadi terlupa nak sebut. Kalau darah sendiri keluar bukan dekat rongga, dia dimaafkan walaupun banyak kan. Hujah dia Sayyidina Ali. Mazhab Syafi'i, sebab dia bukan lalu ikut rongga. Sayyidina Ali. Dia mula-mula dia Nabi SAW cabar Sayyidina Ali. Kalau kau boleh semayang khusyuk daripada awal sampai akhir, sabar. Sayyidina Ali pun kalau kau berjaya dapat hadiah, Nabi kata. Dia semayang nak khusyuk sampai ke akhir khusyuk. Oh, hebat Sayyidina Ali. Tapi sebelum bagi salam, dia terbayang, cantik dapat hadiah lepas ni. Nabi nak bagi apa lah agak-agak. Bagi salam. Nabi tahu ujung-ujung kau tak khusyuk juga. Kau terfikir aku nak bagi hadiah apa. Tak boleh khusyuk sampai habis. Dia tak puati sehinggalah satu hari dia kena panah. Dia kena panah dekat kaki dia. Kemudian dia takbir kan. Tu biasa dengar cerita tu. Orang nak cabut sakit, panah kan dia macam ni. Macam tu. Bila masuk, orang kata bukan patah. Lebih baik tolak ke dalam kalau nak keluarkan daripada tarik. Kenapa bulu dia tak kena tarik ke lubang? Kalau tak apalah. Kalau nak keluarkan, tu. Kalau dah kena nak keluarkan, repih lah, tak apalah. Nak keluarkan, janganlah kata cerita nak bawa pergi hospital apa semua, tak payahlah, ataupun nak biar dia macam tu. Kalau nak keluarkan bila kena panah, orang kata dia daripada tarik dengan jolok sampai tembus. Jika tak ada organ-organ ada buah pinggang apa, jangan pula. Tak ada, tarik dengan tembus lebih tak sakit, lebih kurang sakit tembus ke sana berbandingkan tarik. Bila tarik, dia kan macam tu kan, dah keluar habis isi stoko. Tapi kalau sakit juga, tapi nak banding lebih baik yang itu. Lepas tu ikat lah dengan kain. Tapi yang sebenarnya yang terbaik biar patahkan terus ni kan. Lepas tu pergi doktor. Itu cerita lain. Saja nak beritahu. Jadi sakit ni macam mana? Akhir sekali Sayyidina Ali kata, kejap, aku nak semayang, lepas tu kau cabut. Nak kata khusyuknya dia semayang, Allahu Akbar, cabut. Tak ingat dah. Tu sahabat semayang. Kita memang tak cerita je. Habis tu bagi salam, dia pun tanya, tadi ada 3 orang je, ramai ni ada ni, korang semua datang nak cabut panah kat kaki aku ke? Dah cabut? Macam tu. Tak sedar pun. Nak bagi tahu. Jadi sekarang ni bila kena panah darah banyak tak? Kita dengan cerita je, ulama istinbat hukum. Banyaklah darah. Tu kenapa Sayyidina Ali gerbang ilmu. Nabi kata dia gerbang ilmu. Cerdik sangat. Tiba-tiba dia sembahyang lekat darah berdarah-darah. Kalau tak dibenarkan, kalaulah sembahyang tu tak boleh jika ada darah, yang darah dia sendiri, maka kenapa Sayyidina Ali sembahyang? Kat situ hujah, kat situ. Cerita tu ceritalah. Hujah yang bukan banyak tu darah. Banyak sekalipun. Macam tu juga kalau kena ada bisul ke apa kan. Pecah bisul, keluar nanah, keluar air bisul, keluar darah, samalah. Dimaafkan banyak mana sekalipun. Tapi dia tengok juga kalau dalam masjid, dia tengok yang benda-benda lain sekali lah. Kalau jika mengganggu orang lain atau kena kat orang sebelah, tu cerita lain lah. Hukum asal lah ni. Apa lagi Okey, habis. Okey, macam mana kalau najis tu ada dekat zahir lepas tu masuk ke batin? Kisah seorang pakcik makan hamburger dekat Amerika. Amerika. Naik kapal terbang, makan hamburger. Rupanya hamburger tu babi rupanya. Ham tu kan. Tapi hamburger kita okey. Bukan hamburger kita okey, hamburger kita tu maksud kat Malaysia. Tapi hamburger yang sebenarnya macam
Macam hot dog tu kenapa dog? Asalnya daging anjing ke? Bukan kot. Sosis tak apalah, yang orang panggil hot dog tu. Hotdog tu boleh jadi makanan lain. Asalnya sosis. Sosis. Dimasak, bakar. Lepas tu nama hot Jadi hotdog. hot dog. Oh, jadi dog tu mewakili anjing suka makan ke? Tak tahulah. Sama juga hamburger. Ham tu babi lah. Dia tengok dia makan. Dia makan hamburger tu. Kemudian lepas pada tu baru dia tahu. Dia tahu bahawasanya itu adalah najis. Soalannya najis tu dah masuk ke batin. Jadi dia tak perlulah nak telan air tanah ke apa, tak perlulah. Tak perlu. Dia cuma wajib komo dengan air tanah, air keruh sampai makhraj ha macam tu, komo je. Dalam perut dia halal. Sebab apa? Dia tak perasan. Takkan dia nak korek balik. Kemudian dia buang air besar nanti. Buang air besar yang pertama, yang kedua, 3 kali buang air besar, dia kena perhati. Jika masa dia buang air besar tu keluar hamburger, ada rupa hamburger. Jika ada. Mana tahu. Manalah tahu Allah nak selamatkan dia. Tak cerna. Tak tahu. Mana tahu. Keluar hamburger. Tapi ancur-ancur sikit. Tapi nampak lagi rupa hamburger. Ni roti. Ini dia punya bawang. Ini hamburger tu. Jika macam tu, dia wajib basuh punggung dia tadi dengan air tanah. Maksud 7 kali tu lah. 6 kali air tu lah. 7. Sebab keluar tu rupa hamburger lagi. Tapi kalau keluar dah rupa najis, tak payah. Tak perlu basuh dengan air tanah. Sunat je basuh dengan air tanah. Tak wajib lah. Punggung. Tapi mulut wajib. Kalau menitik-nitik dia ingat ada sos kena kat sini, dengan sini-sini dia kena basuh dengan air tanah. Kalau dia ingat nitik, dia, apa yang dia ingat lah? Nitik dekat peha dia lap, dia kena basuh dia punya sekali. Baju dia sekali. Sebab dia ingat. Tapi komo memang kena makhraj ha tu. Dalam habis halal. Okey, biar tu sikit. Dan suci pakaian yang ditanggung. Tadi tubuh badan. Oh, sekejap. Kenapa disebut mulut? Sebab dalam masalah makan tadi, makan yang dimaafkan bagi makan, tak dimaafkan bagi semayang tadi. Kenapa disebut dalam hidung? Kena syarah juga. Dalam hidung maksudnya macam mana ada najis dalam hidung? Tai hidung. Kan dah sebut tadi, tai hidung tu bukan tai. Melayu je kan. Hidung darah. Hidung darah. Dia serang. Lepas tu dah habis macam tu, itu pukul 10 pagi. Zuhur ambil wuduk, basuh je macam tu. Tak istinsyak tu masuk air dalam hidung tu sunatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali wajib. Dia kata dia tak pernah pun masuk air dalam hidung. Dah pernah sekali try buat masuk hari tu bersin. 3 hari sesama. Tak masuk dah. Ambil wuduknya sebenarnya sembahyang. Tak sah pendapat utama mazhab Syafi'i. Sama jugalah khilaf mazhab lain. 3 mazhab kata sah. Biasalah macam tadi. Mazhab Syafi'i tak sah. Sebab ada najis dalam hidung. Iaitu ada darah. Takkan dia nak ambil tai ayam bubuh kan. Jadi kita ambil contoh tu lah, darah. Itu masalah hidung. Masalah telinga. Samalah telinga berdarah. Jadi masuk telinga pula, kadar jari yang paling kecil masuk, tak boleh masuk dah. Yang boleh masuk tu semua zahir, yang tak boleh masuk tu batin. Jadi jika darah keluar, mungkin ada darah lagi kat dalam, dia maafkan sebab dia batin. Yang tak dimaafkan jika dia meleleh, yang ni dekat luar ni. Kalau dalam telinga apa lagi najis? Apa? Nanah. Samalah, nanah darah samalah. Air bisa. Pergi. Tu je kot. Dalam hidung satu lagi. Kalau dia bakar sesuatu yang ada najis, asap tu naik, dia bakar tai lembu ke apa, asap tu naik, masuk dalam hidung, dia banyak masuk hidung dan dia pergi mana-mana pun bau lagi. Sebab asap dia bawa ain. Berbeza dengan tai. Tai, air kencing apa kan bau juga. Tapi yang itu tak bawa ain. Sebab asap yang boleh bawa ain. Yang lain tak bawa. Maksudnya najis kita bawa duduk dekat tai lembu, duduk bau, tak ada masalah. Tak ada masalah tu dengan maksud tak melekat, najis tak naik. Tapi kalau bakar, dia naik, dia ada jelaga kawan. Jelaga kot. Naik, memang masuk. Jika masuk ke dalam hidung dan dia rasa memang ada hitam, dan hitam tu asal daripada tai lembu ke tai yang dia bakar, yang tu kena basuh sekali lah. Tu dah dua. Satu darah. Telinga yang macam tadi, mulut dah settle. Mata pun sama juga. Dalam mata berdarah. Berdarah putus cinta, berdarah sampai keluar air mata darah. Jadi adalah contoh. Dan contoh yang kedua, satu lagi orang dulu. Dah pernah cerita sekali kot kat sini dulu. Orang dulu dia kalau penyakit mata merah tu, mata merah bukan sagam, mata merah yang jangkit tu lah, yang bangun-bangun tidur tak boleh buka mata, ambil air letak.
apa nama penyakit tu lah. Letak baru dia lembik baru boleh buka kan. Lepas tu dia ambil macam ni, dia letak kat orang, ambil penyakit kat orang tu. Kan? Penyakit tu, penyakit apa tah. Jadi orang dulu dia tak ada ubat yang sesuai. Dia orang hanya guna, kalau tok guru dok beritahu hari tu, dia guna apa nama, orchid yang duduk kat pokok. Kan ada orchid kan, dia punya bulat, dia punya apa, dia punya batang dia tu macam bulat macam tu, macam mengandung tu kan. Dia saya tengok orchid benda tu, dia panjang macam ni biasa, lepas tu besar kecil balik benda tu dia picit dalam mata orang dulu lah. Kalau ada punya getah kalau mata merah tu pun orang dulu cerita, tak berani nak buat buta mampus. Cuma itulah ubat dia. Dan antara ubat yang digunakan, tapi tu bukan najis, antara ubat yang digunakan adalah air kencing. Ini bukan najis. Air kencing dia sendiri, dia kencing ada apalah monoklorida kan sebut tak reti. Adalah air kencing tu lah, nak yang tu. Tapi yang itu waktu dulu nak cari kat mana? Makmal mana ada 300 tahun lepas, 400, 500 tahun lepas. Orang guna itulah. Air kencing tu ada lah. Saya nak sebut tak reti. Dia ada kan apa? Bukan karbon dioksida. Monoklorida tu lah, macam jenis bunyi macam tu. Adalah unsur tu ada, dan unsur tu akan membaikkan mata. Tapi unsur hancing apa semua tak membaikkan mata. Tapi nak cari kat mana? Tapi orang dulu mungkin dia buat kajian, maksudnya dia try, tak tahulah. Jadi dia ambil air kencing buah dalam mata. Selang buat 2-3 kali, elok mata merah. Soalannya, bila masuk dalam mata, dia nak semayang, dia wajib basuh biji mata. Ambil air, agak-agak basuh. Kalau tidak, semayangnya tak sah sebab dia sebut dalam mata sekali. Base. Kalau asap ni tak? Kalau asap asap yang tadi, asap najis yang tadi tu kan, asap najis yang dibakar, asap dia masuk dalam mata tadi tu kan. macam ni najis babi. Asap dengan najis babi kita bakar. Yang itu tak. Maksudnya yang kena satu kan? Okey, kejap. Ni cerita bukan mata Ni bukan cerita mata. Cakaplah bukan cerita mata. Baru lepas cerita mata, soalan ingat cerita pasal mata. Macam mana babi tu masuk dalam mata? Okey, tak apa. Jadi maksudnya asap babi, Asap najis. nak asap Najis ke babi sendiri kalau kita bakar. okey, membakar najis babi ataupun babi ada asap. Asap dia tu kena kat kita. Bau ain je. Dan bila dia kena kat pakaian, kena kat badan, jika dia tinggal bau, ada bau asap ataupun bau babi, tak kisahlah, samalah. Bau asap tu mesti ada babi, bau babi mesti ada asap. Macam ni dia boleh dekat sini kan. Maka wajib basuh dengan air tanah. Ya, sertu. Wajib sertu dengan air tanah. Kerana asap membau ain, selain pada asap tak membau ain. Contoh dah pernah bagi kat dulu ni, iaitu kita ambil babi panggang kat sini. yang bukan berasak lah, babi panggang. Kita ambil air kosong 1 gelas, letak kat sebelah. Okey, 1 malam. Jangan bagi sentuh. Esok air tu bau babi, boleh minum. Boleh tu maksud halal. Sebab bukan asap, jadi dia bau kerana bukan nak sebut uap, tak tahulah, tapi kerana kena udara, tak ada masalah. Mungkin kita boleh bahas yang lain. Babi mati, babi ke tikus samalah hukum. Mati, kita sidai baju dekat ampaian, kan bau tu terlalu kuat, dah kering tu kita bau pula, bau babi kita punya baju tadi tu. Mungkin tempat tertutup ke, buatlah masalah macam ni pun, bau babi. Kadang-kadang bukan bakar, suci, tak berpindah. Walaupun bau tu berpindah, hanya yang berpindah asap sahaja. Maksudnya bakar, dia bawa asap tu bawa. Tapi kalau udara lah kita panggil kan, bukan uap, dia panggil udara. Sebenarnya uap juga sama itu, tapi kita panggil udara sebab udara menyebabkan berbau. Dia tidak membawa ain, dia hanya bau-bau je. Jadi tak wajib basuh. Sunat basuh, memang nak semayang kena wangi-wangi. Sunat tu cerita lain lah. Okey, habis. Dan suci pakaian pula. Masuk pakaian. Apa? Dan suci pakaian. Pakaian pun kena suci. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Baca dulu makna dia. Baca saja tak guna. Wahai orang berselimut, bangunlah. Kum, bangunlah. Fa'anzir, beri peringatan. Berilah tazkirah, peringatan. Sebagian ulama mengatakan ayat ni, wahai orang berselimut, bangunlah. Maksudnya
Nabi SAW dia dilantik menjadi Nabi dulu baru menjadi Rasul. Dia bukan lantik ketika peristiwa peluk dengan Jibril tu, Iqra' tu, dia hanya dilantik menjadi Nabi sahaja, tak lantik menjadi Rasul. Kemudian dia pergi jumpa Waraqah apa dan sebagainya kan, jumpa akhirnya dia selima, akhir sekali turun yang wahyu yang kedua. Selepas tu ada wahyu kedua. Ya ayyuhal mudaththir, ni adalah wahyu yang kedua. Waktu ni baru dilantik menjadi Rasul. Tapi ada juga pendapat mengatakan tidak sekaligus. Tak apalah, sekaligus lah. Sebab yang ni bawa ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, beri peringatan, kan baru lantik jadi Rasul. Habis iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, mana ada suruh sampaikan. Jadi kebanyakan bukan semua Rasul dia akan dilantik menjadi Nabi dulu baru Rasul. Hanya Nabi kita je pada pendapat yang mengatakan sekaligus. Ada pendapat kata sekaligus. Hanya special Nabi kita, Nabi dan Rasul sekaligus ketika Iqra'. Tapi ada pendapat yang kedua kata tidak, macam Nabi yang lain juga. Iaitu pertama lantik menjadi Nabi dulu, yang kedua baru Rasul. Wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua itulah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, bangunlah bagi peringatan, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Ni ada yang kita nak bahas. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Tapi sebelum tu wa rabbaka fakabbir, dan agungkan, besarkan Tuhanmu. Tapi fakabbir, takbir, maksudnya ulama ada bahas kata semayang. Bangunlah, sampaikan, tapi jangan lupa semayang. Lepas tu dia kata apa? Jangan lupa lagi pakaian tu bersih. Sebab tu pakaian hendaklah bersih juga. Badan memang kena bersih. Ketika nak semayang, pakaian pun kena bersih juga. Yang kita panggil badan adalah first party, pakaian adalah second party. Yang bersambung dengan kita tu third party. Tahu? First party tak puas hati, buat parti lain. Itu lain. lain. Itu lain. Itu geng-geng tak puas hati, dia keluar buat parti lain. Ini bukan parti tu. Ini parti macam apa? Insurans tu. Kan? Nak first party ke third party? Kan? Apa maksud dia? Cerita sikit, bab insurans tak kerti juga. Bab hukum syarak tak kerti, bab insurans tak kerti. Leceh Bab insurans kalau ambil first party, maksudnya jika dia buat masalah, dia cover. Kalau ambil first party, macam mana? Kalau third party, maksudnya dia hanya cover orang lain yang ketiga. Tu pihak ketiga tu, dia sendiri tak cover kan. Dia hanya cover pihak ketiga. Tu maksud third party. Kalau first party, dia cover semua. Jadi maksud parti ni adalah pihak sebenarnya. Pihak. Jadi kita adalah pihak pertama, first party. Pakaian kita adalah second party, pihak kedua. Dan selain daripada itu, bersambung dengan kita lain daripada itu adalah third party. Apa third party? Tu third party tu shilling. Kita first party, kita semayang kat sini, kita first party. Second party pakaian kita. Kemudian kita duduk atas lantai. Lantai tu bersambung dengan dinding, naik ke atas. Itulah third party. Jadi first party, second party, third party. Yang mana yang kena suci dengan suci daripada najis? Kalau kena yang third party, ada tak cicak, tak sah semayang dekat sini. Taklah maksudnya. Cuma nak bagi tahu dia ada. Jadi kita kena faham hukum third party itu yang mana satu? Adakah di atas shilling saja? Dinding pun sama third party. Tak ada najis pun tak apa, sebab kita bukan duduk kat situ. Sini, bersambung dengan kita, bersambung. Maka situ nak faham tak? Nak tentukan second party dengan third party. First party settle lah, kita first party, badan kita. Second party dengan third party tu dia punya border tu yang susah sikit. Mana dia yang dinamakan second party dan third party? Kerana first party dan second party wajib suci daripada najis. Third party tak wajib suci. Sebab kalau wajib suci, sini bersambung dengan toilet tak? Tu third party. Memang tak wajib pun. First party. Jadi mana yang second party ni? Third party bermula daripada mana? Pintu kah? Daripada mana? Ni yang nak bahas ni. Ni yang nak bahas. Okey, yang sekarang pakaian second party lah. Dia bagi tahu contohnya seperti kain bajunya. Tu second party tu. Maksud pakaian yang ditanggung tu adalah bajunya dan lainnya. Selain pada baju lah, seluar dalam. Kalau yang sebut baju je bukan. Okey. Lainnya tiap-tiap suatu yang ia menanggungkan dia
Pertama, menanggung. Saya pernah syarah menanggung ni sebab guna bahasa moden. Sebab kita suka tukar bahasa moden. Menanggung ni saya kata menanggung, menerima berat dia. Tu ada orang tak puas hati. Ada ustaz tak puas hati. Dia memang tak ada ulama pondok syarah macam tu. Pakaian kita tanggung tak berat? Kan kita tanggung. Jadi pakaian ni, dia maksud pakaian ni adalah antara untuk kita mudah faham yang kita tanggung beratnya. Itu confirm pakaian. Kadang-kadang yang kita tak tanggung berat pun pakaian juga. Tapi tu dah nanti dulu. Nak cerita, janji kita tanggung berat. Saya pun ceritalah, lama dah cerita ni. Setahun lepas ke 2 tahun lepas. Kita pun timbang. Bukan nak suruh timbang semayang tu. Tak agaknya ustaz tu tengok macam tu, lepas tu tak puas hati. Lepas tu berguru-guru entah apa-apa, merepek-repek. Jadi, bila kita pakai baju, dengan kita tak pakai baju, kan mesti beza kilogram. Kalau tak kilogram pun gram. Gram tu mesti beza 1, 2, 3, 4, 5 gram. Jadi, kenapa kita bertambah gram? Sebab kita menanggung. Nak ke situ. Tapi dia kata, mana ada syarah macam mana. Kita nak gunakan bahasa moden, dia tak faham. Kata dia. Jadi, teringat peristiwa lama. Jadi, yang pertama, kita nak tahu pakaian ni senang je. Kita tanggung berat je. Kaki kita menanggung berat je. Itu satu. Habis kalau yang tak tanggung pun ya juga. Nanti ada dulu yang tu. Ambil yang confirm dulu. Jadi, kepiah, pakaian. Baju, pakaian. Semua pakaian. Okey. Ridak. Ridak bukan pakaian. Dia letak. Tapi, ambil tak kaedah yang saya reka sendiri tadi tu lah yang menanggung. Tanggung berat tak? Tanggung pakaian. Untuk mudah macam tu. Tapi tak habis lagi syarah. Cepat sangat. Cepat sangat. Okey. Kita pakai butang baju. Butang baju tu pakaian kita. Pakaian. Macam tu lah. Ada duit dalam poket kita. Duit tu pakaian tak? Janji tanggung berat. Jadi bila senang lah faham. Tapi ulama atau pondok tak ada syarah macam tu. Susah sikit nak faham. Sebab dia ada lagi yang tak tanggung berat pun dia nama pakaian juga. Tapi nanti kat bawah tu, yang jika tiada bergerak ia dengan gerakan sekalipun, itu nanti kejap lagi. Yang satu-satu dulu. Kalau maknanya duit tu pun pakaian kita lah. Tapi buat apa nak tahu duit tu pakaian? Duit dalam poket tu. Sekarang ni pakaian kena suci daripada najis tak? Jadi duit kena suci daripada najis tak? Tu nak bawa ke situ. Apa lagi? Rantai. Katalah pakai rantai macam mengagu. Tak apalah, buat contoh aja. Pakai rantai. Rantai tu pakaian tak? Memang pakaian pun. Apa lagi? Yang jagang-jagang tu. Tali pinggang. Pakaian lah. Apa saja. Apa? Jam. Beg duit. Semua pakaian tu. Dalam beg duit, kad kredit. Pakaian tu. Tapi kalau kita sebut pakaian, kita sakit. Tak, kena suci lah. Tujuan nak sebut pakaian tu nak bagi tahu kena suci. Tapi jangan cerita kena suci dulu, nak sebut pakaian dulu. Jadi, kad kredit kena suci tak? Daripada najis. Kena lah. Jadi kalau dengar sekali pelik lah. Tapi sebenarnya betul lah. Kalau sebut pakaian saja, dia akan ingat baju dengan seluar je. Dia akan ingat baju dengan seluar. Habis beg duit, handphone. Pakaian tak? Jika ketika semayang ada, pakaian tu. Sebab tu saya guna istilah menanggung berat. Sekali dia post kat Facebook tu, dah ada follower ramai, beribu-ribu. Dia post, buat gambar, tulis. Gini, merapu. Lepas tu ada seorang tu bawa pergi kat Tok Guru seorang lagi. Kena dah tu. Betul lah dia kata. Orang Tok Guru lain lah. Sebab apa? Bila kita nak cari salah orang, garanti akan jumpa. Garanti. Siapa-siapa pun. Silap-silap mufti pun boleh jumpa. Kalau saya nak cari salah kan. Salah cakap, sasul, salah i'rab. Salah i'rab. Ni. Itu salah i'rab. Ini isim maf'ul. Berbunyi lain. Alah, kita bukan orang Arab. Nak cari salah jumpa Sasul cakap laju. Cakap berjam-jam. Saya cakap semalam hampir 8 jam semalam. Takkan tak ada satu tersasul. Nak cari salah, belana. Orang yang cari salah tu pun nak belana. Tapi kita pun apa cari salah. Itu yang tadi tu lah. Jadi kena suci lah. Okey. Kemudian disebut lagi, dan jika tiada ia bergerak dengan gerakannya sekalipun. Maknanya bukan sekadar tu. Kadang-kadang dia bergerak, yang tu tak bergerak. Dan dia tidak menanggung berat. Dikira pakaian juga. Yang tadi yang confirm dah. Dia bergerak. Okey, dia bergerak, benda tu bergerak. Sama tak? Syarahan yang asal, dia bergerak, benda tu bergerak, nama pakaian. Syarahan yang saya dah reka tadi, dia menanggung berat. Sebenarnya sama je.
Jadi yang tu lebih mudah faham ni. Jadi dia gerak, benda tu gerak, maka confirm pakaian. Walaupun kita tak nama pakaian. Ni. Dia sambung kat dinding. Ini kita bergerak, dia bergerak, namanya pakaian. Tapi kalau pakai syarahan saya tadi, dia menanggung berat. Sama walaupun 0.01 gram. Sama lah, cuma modern kan aja. Apa lagi ya? Konsep sama lah konsep Quran lah. Tarik tolak semua sama. Menanggung berat tu. Apa lagi? Jika tiada ia bergerak dengan gerakannya sekalipun. Ada kadang-kadang kita bergerak, dia tak bergerak. Adakah dia pakaian? Kadang-kadang dia pakaian juga. Itu ada dobit lain tu nanti dulu. Kita ambil yang ni. Jadi kalaulah rida, atas bau, selendang, serban, tak lilit, tali ikat dekat kaki sebagainya, mesti suci daripada najis sebab dia adalah pakaian. Jadi maknanya tidak praktikal pakai songkok dan baju kot untuk sembahyang, termasuklah jubah kot. Tak praktikal. Jadi siapa yang pakai jubah kot, pakai songkok yang tak boleh basuh, ke songkok boleh basuh? Lembek lah songkok tu kan. Jadi pak hati-hati dari segi najis lah. Saya sendiri pun pakai kot yang tak boleh, dry cleaning. Jadi hati-hati dengan najis tu, sebab bila kena najis, nak tak nak kena basuh. Kena basuh, tak kira. Tak boleh kata pakai dry cleaning. Dry cleaning macam mana? Dia pakai buih kan? Macam buih kan? Biasa mahal-mahal ni lah. Kot mahal-mahal. Rupanya orang pakai kot mahal-mahal ni. Tak basuh baju. Nampak je handsome, tapi tak basuh baju. Baik kita tu cotton tu pakai, hari basuh sampai lunyai, tu lagi baik. Cuma tapi dia smart pakai smart Cuma hati-hati songkok, hati-hati. Songkok sangat tidak praktikal untuk sembahyang, bawa sembahyang. Tak. Kerana boleh pakai mendalah tu, berus tu. Tak praktikal. Tak kisahlah songkok atas ke songkok sengit ke, tak kisah. Songkok tinggi ke songkok rendah, tak kisah. Janji tak boleh basuh, tak boleh basuh dengan air mutlak, tak praktikal. Bukan tak boleh, tak praktikal. Kalau jaga betul-betul, boleh. Jaga betul-betul boleh. Jadi bagi orang yang nak mengamalkan hukum warak, ada panggil bukan hukum syarak, hukum warak dia takkan pakai. Hukum warak lah, hukum syarak pantai je, boleh je. Jadi okey. Jadi walaupun tak bersentuh dengan dia secara langsung, tetap juga tak sah sembahyang dia. Contohnya najis ada dekat kain dia. Kain dia tu pula dia pakai kain. Kita jangan cerita yang tu dulu. Nak cerita yang dia bergerak, benda tu bergerak dulu. Adalah dekat mana-mana najis, ada dekat sini lah najis dia, ada dekat sini. Dia tak kena dia. Kat sini najis. Tak kena pun dia. Tapi tak sah juga sembahyang dia. Mesti suci juga sebab dia bersambung. First party, second party. Bayar. Jadi walaupun tak bersentuh dengan dia, tetap tak sah juga. Bukan semestinya kena bersentuh. Tak bersentuh juga tak sah. Tapi dengan satu syarat, syaratnya dia bergerak. Benda tu bergerak. Pakaian lah kita panggil, ataupun menerima berat-berat tadi. Okey. Itu kita faham semua. Dia dikira boleh dikira menanggung najis pun boleh juga. Dikira menanggung najis boleh juga, nak kira macam tu. Boleh dikira bersambung dengan najis, boleh juga. Bersambung lah. Dia tu tak kena najis, dia sendiri tak kena, baju dia yang kena. Tak dimaafkan. Dengan maksud tak sah sembahyang. Ada lagi tak? Okey, masuklah ke kita yang ini pula. Masuklah, iaitu walaupun yang ni, walaupun dan jika tiada ia bergerak dengan gerakannya sekalipun. Yang ini baru lain sikit lah. Maksudnya dia bergerak, tapi benda tu tak bergerak, tetap juga tak boleh. Okey. Contohnya pihak kedua, second party, pihak kedua bersentuh dengan najis. Hukumnya kita menyentuh najis juga, walaupun kita bergerak, dia tak bergerak. Yang tadi sini bergerak, maknanya meleret lah sini. Yang meleret, yang tak bergerak, meleret sungguh tu. Jubah tu meleret sampai ke belakang. Yang mana dia sujud tak bergerak, yang belah tu melampau pula. Kasih contoh. Ambil contoh ni lah kot. Contoh melampau tu, isbal tu. Hati-hati kalau pakai jubah ya. Jangan lebih daripada buku lali. Buku lali namanya isbal. Isbal ni setengah orang kata haram, tapi yang mutamatnya tak haram, tapi makruh. Haram jika ada megah kat situ. Isbal ni maksud pakai jubah
atau pakai apa pakaian yang bawah daripada buku lali. Panggil isbal, teringat pasal tu, sebutlah. Okey. Sama macam ni, contoh ada mic ni Dia tak gerak bila tak gerak. ni. Ingat lah. Tak. Kalau ni duduk jauh. Kalau ni borak poket, gerak. Sekarang ni tak gerak, tak tepi. Oh, macam ni. Dia semayang, tak boleh. Masa gerak juga. Ambil contoh lain, tak best. Contoh dia jauh. Tak menarik. Dia jauh sampai masuk dinding. Jadi cocok kat dinding. Ni cocok kat dinding. Ni dinding jauh. Sebab yang tu dia boleh ni lagi. Boleh di ni lagi. Kan? Ni terus masuk dinding. Bukan kita cerita yang dekat dinding tu. Kita cerita yang dekat ni. Dekat sini ni dinding. Iaitu ni dinding. Cocok kat dalam dinding kan. Kita bukan cerita yang ni. Yang berlekat kat dinding bukan. Kita cerita yang ini. Bersambung, yang mana dia sujud apa semua, tak bergerak pun ni belah sini. Bergerak belah sini aja. Okey, ada dekat situ. Tetap juga sama, iaitu dikira menangguk ataupun dikira bersambung dengan najis. Dikira pakaian lah, senang cerita, walaupun tak bergerak. Yang bergerak dengan bergerakan dia tu memang confirm lah. Yang ni yang tak bergerak pun sama juga. Sama juga, tak boleh. Sebab dia masih lagi second party, pihak yang kedua. Apakah amplifier yang ada type cicak? Amplifier third party. Sambung ke kabel Third party. Third party. Third party ke? Ya. Lepas ke tak lepas ke? Bila third party, tak kisah lah. Third party tu maksud ada najis. Third party berlambat-lambat third party. Third party tu pihak ketiga memang berlambat-lambat dalam tu, masuk dalam tanah ni habis semua-semua. Pihak ketiga. Pihak kedua, dia dan pakaian dia. Cuma kadang-kadang pakaian dia bergerak. Pakaian dia tadi tak bergerak. Walaupun namanya wire. Cuma sampai ke mana dia pergi? Pop, masuk amplifier. Amplifier tu kekal di situ. Mana ada orang pikul amplifier? Dia kekal di situ. Maknanya dia dah seolah macam dinding. Seolah-olah dinding lah kita panggil. Third party. Jadi atas tu berlambat tak syisak tak apa. Tapi atas ni tak boleh. Atas ni ada tak syisak tak boleh. Yang paling ni, yang dia bergerak, gerak sekali, confirm. Ataupun dia bergerak, benda tu tak bergerak, tetap tak boleh juga. Kerana dia masih lagi menyambung. Kalau dalam kitab Sabilan dia tulis pakai serban panjang, dah ikat semua, tarik, buat sejadah. Buat sejadah, pop sampai ke depan. Dekat depan tu. Tak boleh. Ada ke macam tu? Tahu. Ataupun boleh kita faham macam ni. Dia ikat kaki dengan tali. Kaki dia diikat dengan tali. Ni orang dulu lah semua ni. Dia naik sampan, nak cari mana pokok, nak tambat, nanti kan hanyut. Dia pun nak semayang, dia semayang atas tu, dia akan jadi macam ni, semayang atas sampan. Dia goyang, dia tak khusyuk. Silap-silap jatuh. Jadi dia cari, dia pergi kat tebing, dia ikat kaki, nak cari ikat tak jumpa. Buatlah masalah, dia ikat dekat kaki dia. Dia ikat kat kaki dia sampan tu, sampan kecil lah. Yang mana kalau dia gerak, sampan tu boleh gerak pun. Boleh gerak sampan kan, kalau dia gerak kaki dia. Dia pun semayang. Dalam sampan tu ada najis, ada darah, ada najis apa-apalah. Tak sah semayang. Tak sah semayang. Tapi kalau dia ikat kaki dia dengan kapal besar, dia gerak kapal besar. Katalah dia duduk bawah, macam mana buat tu fikirlah sendiri. Maka dia gerak, memang kapal tu tak bergerak. Maka atas kapal tu ada najis pun sah semayang dia. Nampak dia punya perbezaan kat situ. Dan dalam kitab Sabilan dia bagi contoh kaki bersambung dengan anjing. Memburu lah biasanya. Anjing mu'allamah, kalau dia tak ikat anjing tak boleh, dia ikat kat kaki dia semayang. Tak sah semayang dia. Sebab walaupun ketika dia semayang anjing tu tak bergerak, tapi kalau dia bergerak, anjing tu bergerak. Dia kaki bersambung. Maksudnya bukan jenis macam amplifier tadi duduk memang di situ. Ya, ni anjing mana duduk situ, ke situ. Walaupun anjing tu duduk diam, dia kira anjing tu pakaian dia, seolah-olah macam tu. Jadi bila bersambung dengan tali, walaupun jauh, tetap juga tak sah semayang dia, sebab kaki dia bersambung dengan tali tadi. Macam tu juga ikat anak buah. Anak buah sangat, umur 2 tahun. Nak semayang takut main tangga, main apa, ikat dekat kaki maknya. Ada orang buat macam tu. Yang mana dia pakai diaper lagi, ada najis, ada apa semua. Tak sah semayang. Kalau anak lelaki yang tak sunat lagi, walaupun dah suci semua tu, tak sah, ada kulfah. Tahu lah? Itu dah bahas banyak kali dah kot. Jadi tak boleh. Sebab kita gerak, anak tu bukan jenis duduk diam macam amplifier, tidak. Walaupun dia tak bergerak, tiba-tiba duduk baik je, tetap juga tak sah. Walaupun kita bergerak, dia tak bergerak. Tapi kerana ikat tali tadi.
Lebih lagi kalau duduk atas bahu. Duduk atas bahu, duduk atas riba. Bukan maksud duduk atas bahu tu bergayut atas bahu. Lagilah. Khabak, yes. Khabak atas bahu lagilah. Duduk atas riba lagilah. Tapi kalau sandar tak apa. Sandar macam ni mak dia, ayah dia semayang, dia penuh najis dalam ni, tapi tak keluar lah najis tu. Dia pun duduk macam ni. Ni kaki dia. Maksudnya menyandar macam tu. Okey. Yang tak bolehnya menanggung. Dia naik atas, dia pegang tangan, okey. Dia angkat kaki dia. Kena lepas dengan segera. Dia angkat kaki dia, mana kita dah menanggung dia dah. Yang mana najis dekat punggung dia tu. Kena lepas dengan segera. Kalau lepas kesian dia, jatuh. Duduk aja lah. Habis duduk macam tu, lebih 2 saat lebih kurang, kalau tamat ni batal semayang. Semayang balik. Masalah. Sebab dia dah angkat kaki dia. Jangan bagi dia angkat. Ataupun dia pijak atas kaki, dia pijak atas kain. Kalau mak dia punya kain telekung tu, dia pijak atas kan? Pijak atas tu. Pijak atas sejadah tak apa. First, second and third party tadi tu. Dia pijak atas telekung. Telekung tu second party. Duduk pijak atas tu, maknanya macam menanggung juga. Tak boleh. Pijak atas kaki lagi lah tak boleh. Apa lagi? Okey. Berbeza dengan kalau kita ambil contoh anjing tadi, masuk ikat dengan anjing. Ambil contoh ikat dengan sampan kecil tadi. Ambil contoh ikat anak dalam anak ada najis tadi tu. Ikat kan? Kalau pijak boleh. Ni fik ni. Pijak boleh. Iaitu ada tali macam tu kan? Ikat, dia pijak. Boleh tu dengan masuk sah semayang. Tapi masih dia sujud. Macam mana nak buat, pandai-pandai lah. Dia buat macam ni ke? Kat sini ibu jari ada, ibu jari kaki. Tak kisahlah. Cuma jika dia pijak, sah semayang dia. Bila dia pijak, sah semayang. Sebab dia bukan nama menanggung. Dan dia bukan ikat. Dan anak tu pun tak boleh pergi juga. Macam seolah-olah terikat. Sah semayang. Kalau anjing pun sama. Sah. Tak kisah. Sah. Yang tak boleh, ikat. Kalau dia pijak. Kalau ikat ke kaki kursi. Okey, ikat ke kaki kursi. Dia duduk atas kursi. Ya. Tak, kursi tu jadi dia duduk atas kursi. Ya. Pandai saya tu. Tu lah. Dia duduk atas kursi. Ikat kaki kursi. Boleh? Kan anak dia yang berjawab. Boleh? Boleh. Third party. Tu pun kalau dia boleh. Kalau dia dibenarkan untuk sembahyang duduk, itu cerita masalah lain dah pula. Ataupun dia buat atas kursi yang panjang. Dia sembahyang atas kursi panjang, seperti sembahyang berdiri. Duduk atas kursi. Kursi tu dia ikat. Sebenarnya kalau macam tu macam ikat kat pokok je lah. Ikat kat tiang-tiang mana sama. Betul, boleh. Sebab dia tak nama pakaian. Sebab dia duduk atas kursi, dia bukan pikul kursi. Kalau dia pikul kursi tu, ambil kursi tak atas belakang ni, sembahyang Allahu Akbar, ikat dekat kursi tu, baru tak boleh. Terbaik ayat tu. Terbaik. Saya tak terfikir, tak pernah terfikir pun. Okey. Cuma hati-hati juga apabila dia pijak, kan kata pijak dibenarkan, katalah kaki dia basah, ambil wuduk kaki dia basah. Ketika dia pijak tu memang tak ada masalah. Ketika dia sujud, tali tu melekat dekat kaki dia. Ikut macam tu. Batal juga. Kaki tu melekat. Batal. Tapi melekat tarik tu putus. Baik, tarik tu jatuh. Tarik jatuh pun melekat kan. Masih dia buat macam tu. Namanya macam menanggung lah. Seolah-olah sama macam ada najis banyak, dia ambil najis kering lah. Dia ambil sejadah, dia dia semayang atas tu. Sah semayang dia. Tak kena najis. Mana first, second and third party. Banyak ni najis ni. Dia ambil sejadah suci lah. Dia pun suci lah. Dia pun letak sejadah atas najis tadi. Najis kering lah. Najis basah dia naik pula. Masalah lain pula kan. Naik. Okay. Dia pun pakai selipar-selipar dia semua cantik ni. Dia pun langkah slow-slow naik atas sejadah tu. Dia pun semayang. Dalam keadaan bawah tu semua najis penuh tu. Sah tak semayang dia? Sah. Sebab yang tu third party. Okey. Sama juga macam hukum tadi. Kaki dia basah. Dia pijak sejadah tu. Tiba-tiba masa dia sujud, sejadah tu ikut. Kadang-kadang kan jadi kan. Lepas main wuduk memang jadi akad pertama. Akad kedua saya tak jadi lah. Masa sujud tu, sejadah tu ikut. Bawah tu ada najis. Ikut pula najis tu melekat pula dekat sejadah tu. Batal semayang. Tapi macam melampau sangat tak contoh yang tu kan. Tapi itulah hukum dia. Itulah hukumnya. Minat dah ni. Pukul apa? Pukul 11. Boleh habis dah kot. Satu-satu. Tengok. Banyak lagi tempat. Kita habiskan tempat terus. Hari ni bab ni. Dan suci tempatnya. Jadi tadi sekarang badan first party, second party dan tempat pula. Tadi badan.
pakaian, badan, pakaian dan tempat. 3 ni kena suci daripada najis, dan suci tempatnya, tempat sembahyang yang ia sembahyang atasnya. Maka tiada sah sembahyangnya, sembahyangnya apabila tiada suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan. Sama juga najis lah yang tiada dimaafkan tu, kita dah bahas sebelum ni. Jadi, dan suci tempat sekali sama juga. Cuma maksud tempat kita kadang-kadang kita salah letak. Kita kata kita apa sejadah tu lah tempat sembahyang. Tidak. Maksud tempat sembahyang yang bersentuh dengan pakaian ataupun tubuh badan, itu nama tempat sembahyang. Jadi ketika berdiri, tempat sembahyang dia hanya 5% daripada sejadah. Sebab yang bersentuh tempat kaki je. Jadi kalau kata dia sakit dia sembahyang semua berdiri je, rukuk macam ni, sujud macam ni, kata dia sakit yang dibenarkan, maka tempat sembahyang dia cuma bersatu je lah, besar tapak kaki, kena suci. Walaupun kat tepi-tepi dia penuh najis pun sah, tepi-tepi bawah tu. Sebab dia ada sakit, dia tak boleh tunduk, dia dibenarkan sembahyang berdiri, dia rukuk pun dalam keadaan macam ni, dan dia sujud pun dalam keadaan macam ni. Maka tempat sembahyang dia cuma banyak tu je, sebesar tapak kaki, 2 tapak kaki. Jadi maksud bersentuh dengan badan dan pakaiannya, itu adalah tempat sembahyang. Jadi kalau sembahyang normal, ketika berdiri banyak tu juga. Ketika duduk tak banyak sangat juga, iaitu dekat lutut dia, dekat betih dia, dekat tulang kering dia, dekat punggung tu lah. Itulah tu kawasan sembahyang. Depan tu bukan. Tu masuk kawasan sembahyang, tempat sembahyang tu. Jadi suci pada tempat, bukan sejadah, bukan semestinya sepenuhnya, tidak. Tempat yang bersentuh dengan dia ataupun pakaian dia. Kemudian dia sujud. Dia sujud dekat dahi, dekat tangan. Itulah nama tempat sembahyang. Dekat lutut. Lepas tu mungkin kena tulang kering ni kena juga kot. Lepas tu itulah tempat sembahyang lah. Boleh kita faham lebih kurang lelaki 30% je daripada sejadah. Itu tempat sembahyang. Bukan sebenarnya semua. Bagi orang perempuan mungkin 80%. Sebab dia pakai kain tu, menggebang, pergi pula ke bawah, ke depan. Tu semua tempat sembahyang yang kena. Nama tempat sembahyang. Walaupun duduk tepi ni, tempat sembahyang. Habis kain ni sampai ke situ. Jadi bukan tempat sembahyang sini. Tak apa, sini suci. Habis tu kena najis situ tu. Tu namanya tempat sembahyang. Dan kalau dia sujud kat bawah ni, kalau lelaki sujud kat bawah perut ni kosong kan, itu bukan tempat sembahyang. Yalah, tempat sembahyang adalah tempat yang bersentuh dengan badan ataupun pakaian. First and second party. Jadi kalaulah dia sembahyang tepi dinding, maknanya dinding tu adalah tempat sembahyang dia ketika berdiri. Kena suci daripada. Kenapa tujuan kita sebut tempat sembahyang? Nak bagi tahu kena suci daripada najis, tu tujuannya. Jadi kalau dia sembahyang paling hujung, kena, baru dia kena, maka sebenarnya tempat sembahyang ni adalah yang bawah tadi semua tadi, termasuklah dinding yang bersentuh dengan dia. Tempat sembahyang tu masuk tempat sembahyang. Okey, mudah je ni. Jadi bab selipar tadi, macam mana bab selipar tadi ada tertinggal sikit. Yang jika dekat jika dia pakai sembahyang pakai selipar, pakai kasut, dan kat kasut dia ada najis, sah sembahyang. First, second and third party. Dia pakai kasut, selipar, pakai. Nak sembahyang sekali dengan selipar, yang mana dekat tapak kaki tu adalah najis. Sah tak? Dia pakai selipar. Sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah. Sebab dia pakai. Okey, kalau susah pakai selipar, pakai stokin. Sama selipar dengan stokin. Stokin, tak sah. Selipar sah. Sama. Nama sebab tu sebut pakai. Sebab benda tu boleh terangkat sekali kaki. Sebab itu pakaian dia. Kalau lah bawah tu ada najis, cara untuk sah dia kena pecat, letak kaki dia atas selipar, atas kasut tu. Baru jadi third party. Tu kita nak faham tu. Kalau dia pakai, jadi second party. Dia pecat, letak kat atas tu, jadi third party. Dan dikehendakkan dengan suci itu jangan bersentuh. Maksud suci-suci itu jangan bersentuh salah satu daripada yang tersebut itu. Yang tersebut di seluruh syarah. Apa yang tersebut? Badan dan pakaian lah. First and second and third, badan dan pakaian dan tempat. Tempat yang masuk tadi, tiga-tiga ni, dengan najis, dengan suatu yang najis, yang tiada dimaafkan lagi. Jadi serabut kalau sebut yang tiada dimaafkan tu kan. Kalau yang dimaafkan memang boleh lah. Okay, jadi jika bersentuh
badan, pakaian dan tempat, segera buang atau segera alih, boleh teruskan solat. Kadar masa tamak ninah, kadar masa maksimum, kadar 1 hingga 2 saat, 3 saat batal. Dan bila nak buang najis itu, pastikan jangan lebih 3 gerakan. Nak buang najis tu kalau ada atas ridak, atas kepiah, bukan jenis tarik, jenis tolak. Samalah macam Quran tu. Jadi kalau ada pup jatuh, tak cicak ni, dalam masa 1-2 saat tu, apa? Macam ni, batal. Macam ni. Macam ni? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Kalau macam ni, batal. Sama. Bab tu iaitu menarik dikira menanggung. Menolak bukan menanggung. Kalau ada ridak kat sini, pop jatuh, tak cicak. Zup tarik, batal. Tarik menanggung. Habis tu? Kot. Kau akan makan. Masalah tu cerita lain lah. Pandai-pandai lah. Okay. Jadi kalau anak duduk atas riba, sama juga. Anak atas riba, tolak. Tolak segera. Sebab dia duduk atas riba, tolak. Dalam kadar tomak ninah yang tadi tu lah. Tapi kalau batal sebab angkat. Ataupun duduk sini, tarik ke tepi, batal. Tarik, sama lah. Anak pijak atas telekung, boleh tarik serta-merta, itu boleh. Anak pijak atas telekung, boleh pula tarik. Sebab bukan tarik orang tu, tarik telekung tu. Dia tarik, sebab dia duduk atas telekung tu, dia duduk atas tu. Tarik tu tak apa, tak nama menarik. Sebab yang tak boleh tarik tu, ada najis itu ikut sekali. Yang ni dia bukan tarik najis tu, dia tarik telekung dia. Yang tadi dia tarik telekung dan najis tu pergi sekali. Tu sikit beza dia, sikit. Telekung boleh, dia duduk atas apa-apa, tarik tu boleh. Boleh. Tolak dia pun boleh juga. Tolak jatuh lah dia. Pernah satu ketika Nabi SAW semayang berjemaah, Nabi takbir Allahu Akbar, baru Allahu Akbar je, Nabi semayang tu pakai slipper. Allahu Akbar, dah turun Jibril beritahu bahawasanya ada najis dekat kaki dia. Nabi segera buang macam tu. Macam ni dia buang, tak tahulah, dia pecah macam tu, segera buang dan teruskan semayang. Tu hujah dia lah. Tapi yang menariknya, sahabat semua pakat-pakat buat macam tu juga. Boleh apa? Ini mungkin syariat baru. Allahu Akbar, kaki macam tu, biar slipper jatuh. Sahabat semua ke. Lepas tu orang tanya kenapa je boleh turun bagi tahu ada najis kat kaki aku, yang korang buang sekali tu kenapa? Tak apalah, tu biasa, wahyu tengah turun. Kalau ada najis membetuli dengan dia, contohnya ada dekat perut, nak bukan kat perut, masa dia sujud, najis dekat bawah tu. Ada dekat bawah tu lah, tapi sah sebab tak kena kan. Ataupun masa dia sujud, najis dekat sini. Kata ni sejadah kan, dia sujud macam ni, sejadah ni kat sini, sejadah, najis dekat sini. Kat sini. Tapi tak kena. Sah sembahyang, tapi hukumnya makruh. Dekat dengan najis hukumnya makruh, ataupun membetuli dengan najis hukumnya makruh. Ataupun mungkin juga kalau sujud ada dekat bawah perut dia, tapi tak kena pakaian lah. Ataupun mungkin dia semayang dekat ni, kalau ada dulu apa nama benda tu padi tu, sawah padi. Lepas tu dia ada tempat dia lepak-lepak minum-minum tu kan, time cedong apa namanya, dia lepak-lepak kejap tu, dia buat lebih kurang je, dia buat dia punya apa dia panggil, gerai bukan apa panggil, dangau tu macam bahasa KL pula bunyi, tak kisahlah. Dangau tu ada benda tu, dia buat lebih kurang, bukan buat cantik-cantik pun, lebih kurang lah dia buat. Sebab bukannya nak duduk sangat, kadang-kadang minum teh situ kan, rehat. Burung suka duduk atas tu, dan dia berak banyak atas tu. Dia pun semayang, dan biasa dia buat rendah je, tak buat tinggi. Bila dia semayang, mungkin 1 atau 2 jengkal je nak sampai ke zinc ataupun atap yang daun tu kan. Dia pun semayang, penuh tu najis, makruh juga. Tapi sah, terpati. Tapi makruh sebab dekat. Maknanya dekat atas, dekat tepi kalau ada najis, dekat sejadah, dekat-dekat sekeliling tu hukum makruh, tapi sah kerana terpati. Bangsal kot panggil, bangsal dangau lama tak pergi dangau. Apa lagi? Dah habis dah ni. Kita tengok khutbah, hati-hati dekat tongkat. Khatib hati-hati kat tongkat. Jika kat tongkat tu ada tak cicak, dia ittaqullah. Dia pegang kan? Pegang. Ittaqullah. Maka dia ada najis dekat dia sebab dia gerak. Benda tu gerak kan? Tongkat tu dah jadi pakaian lah. Maka ada dekat atas tongkat tu tak cicak. Kan tongkat jarang-jarang, seminggu sekali. Siapa nak cuci?
Ada kat atas tu, tak sah khutbah kerana najis. Bila tak sah khutbah kerana pakaian khatib ada najis, walaupun kita panggil tongkat, maka bila tak sah khutbah sembahyang Jumaat, tak sah sembahyang Jumaat. Sebab tu ni kena suci betul-betul untuk siap. Okay. Jadi kalau kata ada tu, letak kat tepi, pegang tiang. Tiang, kalau tak ada, sunat pegang tiang. Kat tangan kanan sunat pegang ni, macam ni, sesuatu. Tangan kiri sunat pegang apa, macam tongkat, macam pedang, sesuatu. Kalau tak ada, pegang tiang ataupun benda yang boleh pegang. Kat tepi-tepi tu apa yang boleh pegang, walaupun tak penuh pun boleh pegang. Sebab tongkat tak ada, ataupun tongkat bernajis ke tongkat tak ada, sunat pegang. Sunat. Bila dia pegang, dia tengok dia pegang tiang ataupun tepi tu, tiang lah kita, dia pegang tiang. Sebab tongkat tak ada, dia pegang tiang. Tiang tu pula kat atas tu banyak tikus. Third party. Sebab mana boleh gerak, tu bukan pakaian. Jadi hati-hati dengan handset, kunci kereta masuk lubang jamban. Hati-hati. Yang ada tap-tap tu lah, tap-tap no? Sebab biasa kalau kunci saja masuk lubang jamban, kalau kunci tu pula ada satu, tak ada spare, tutup mata macam ni ambil. Lepas tu dia basuh, sabun lagi, dah tak bau pun sabun lagi, duk teringat 3 hari tak lalu makan. Tapi kalau masuk sekali dengan tap-tap tu, apa ni, remote, harga pula 700. Ada kereta sampai 1000. Benda tu benda lah tu remote tu masuk, dia ambil cepat-cepat, najis, ambil cepat-cepat, basuh, buang bateri. Kan biasa macam tu kan, buang bateri, basuh macam tu. Kat dalam tu macam tu, dalam kan ada lurah-lurah masuk dalam tu, basuh, hancur habis. Jadi dia basuh luar lebih kurang aja. Okey, lepas tu jemur, buang dalam beras. Biasa tu, buang tak kisahlah. Lepas tu dah siap, dah habis semua, dia tengok bau pun okey, ambil Febreze, menghapuskan semua 99.99 kuman. Okey, cantik, tak ada bakteria, COVID semua mampus dah, habis dah. Tapi jangan lupa dalam tu ada ada pun air mutar najis masuk dalam tu. Celah-celah tu. Dia pun dah lama dia pun letak kunci balik. Dia buanglah kunci tadi. Letak kunci balik. Pergi masjid. Tet. Wah, boleh pakai, alhamdulillah, selamat 1000 aku. So, pun dah okey. Allahu Akbar, tak sah sembahyang. Hati-hati. Handset juga sama. Hati-hati. Kalau ngaji habis kena habis. Kalau tak ngaji senang. Tak ngaji ke senang? Pantang semua okey. Ngaji semua kena. Kecoh betul lah. Kunci kereta. Beg duit yang beg duit. Kalau kata beg duit tu buat tak samak ataupun tak buat dengan betul, beg duit kulit, satu memang najis awal-awal lah. Ataupun mungkin beg duit tu macam mana? Kalau kena najis lah. Kalau katalah kena darah ke? Kena darah ke? Habis duit tu macam mana? Duit tu sendiri. Yang cerita duit RM1 dengan duit RM100 keluar bank negara sama-sama, lah kali jumpa balik. Orang buat cerita kan. Dia kata, kau pergi mana? RM1. Aku pergi tempat best, tempat masjid, RM1. 100 aku tak pernah pergi masjid. Pandai dia buat cerita. Aku tak pernah pergi masjid. Aku, kau tahu tak, duduk dekat masjid, tabung masjid lama, amannya, terasa nikmat duduk kat masjid. Lepas tu aku pergi ke sini. Dia beritahu lah tempat-tempat nikmat saja yang dia pergi. Kata, oh hebatnya kau. Aku pergi, tak adalah pergi masjid aku ni. Nak bagi tahunya orang nak masuk 100 ni gigil. Gigi. Tapi kalau nak buat benda lain, laju je, RM100 murah. Kenapa tak 150? Tapi kalau masuk tabung tu RM1 tu pun rasa ish. Jadi mestilah duit tu yang kita duk pegang tu masuk disko, masuk macam-macam, masuk dalam orang kafir pegang babi. Soalan senang, pekah senang. Nampak tak? Tak nampak suci. Pekah senang kan? Tak nampak suci. Tak payah ikut setan nak bagi tahu. Jadi kalau ada duit dalam poket, boleh. Kecuali duit tu masuk toilet macam tadi lah, kena najis, kena apa. Dan satu lagi juga kena jaga darah. Mungkin terkena handset, mungkin terkena kunci, mungkin terkena beg duit. Kalau kata darah tak terkena, masih korban. Dia tukang sembelih, pegang telefon, tangkap gambar. Apa lagi? Aku nak sembelih ni. 1, 2, 3. Serang. Facebook dulu. Saya pun nak cerita tu. Biasa buat drama. Dia pun
Sebab dia kalau orang pandai, dia tak pergi jauh. Kalau orang tak pandai tapi dia pandai juga, dia ambil daun-daun dia letak. Apa ni? Yang pandai sungguh tak payah. Dia pergi ke depan je. Yang langsung yang pandai sikit, dia letak daun, cover balik. Padahal dia yang tak pandai tu, tak kena dia punya tu, dia tak pergi ke depan, dia pergi ke dia. Tapi cover balik. Letak daun apa? Pisang. Cerdik lah juga. Yang langsung tak pandai, dia main janji ya. Buf. Orang tengah macam ni. Allah kena 4 titik. Tu yang cerita yang asal tu. Tapi sempat tangkap. Masa perisi. Terbaik. Okey. Dia pun lak macam tu. Masuk. Takkan iPhone 11, 12, 13, 14, 16 nak masuk. iPhone tu. Jadi lap lah gitu-gitu je. Betul bayu seronok lah. Esok ingat tak? Memang tak. Hati-hati bab tu. Hati-hati. Tak perasan. Kita tak perasan. Okey, habis. Jadi sebelum tu saya ada petik daripada kitab Sabilul Muhtadin, baik untuk kita share. Maka tidak sah sembahyang orang yang berserta dengan najis. Tak sah sembahyang orang yang berserta dengan najis daripada salah satu daripada 3 tubuh, pakaian, tempat tadi. Okey. Sekalipun dia jahil. Sabilal, walaupun dia jahil, aku tak tahu, tak sah juga. Okey. Dipetik lagi dalam kitab Sabilal, syahdan, jika seorang sembahyang berserta dengan najis, 3 tempat tadi, najis pula yang tiada dimaafkan, pada badannya, kainnya, pakaiannya atau tempatnya, padahal dia tidak mengetahui, dia tak tahu, tak sedar, atau dia mengetahui tetapi lupa. Okey. Kemudian selepas dia sembahyang, maka dia ingat, baru dia ingat, wajib dia qada. Maksudnya tadi aku sembahyang, wajib qada. Sama ada dia jahil, sama ada dia lupa, bila dia tahu, wajib qada. Tu. Kalau dia mati sebelum daripada ingat, maksudnya sampai ke mati tak tahu perkara tu, maka yang diharap daripada kurnia Allah Ta'ala bahawa dia tidak disiksa. Sebab dia tak tahu, dia tak perasan sampai mati, kerana diangkatkan daripada umat Nabi perbuatan yang tak sengaja dan lupa. Rufi'al qalam an salas. Ni biasalah hadis tu, diangkat pena 3 golongan, antaranya tidur, lupa sebagainya lah, tak perasan kan. Okey. Akan tetapi apabila diihtimalkan, ditanggungkan mendatang najis itu kemudian daripada sembahyang, maka tak wajib ulang. Ni pekah lah balik, iaitu dia kata ada najis lah, tadi sembahyang pukul 2, pukul 4 ada najis lah, boleh tanggung tak? Yang mana najis tu masih bila? Tadi aku pergi sini tengok isteri duduk siang ikan, boleh tanggung. Okey, tak payah, boleh tanggung ni cukup, boleh ihtimal cukup. Ini tak, ini memang ni dah lama ni, tak ada, aku tak pergi mana-mana pun, dah seminggu dah pakai baju yang ada najis ni, kena qada seminggu. Tak boleh ihtimal lah. Najis darah lah contohnya. Kalau tak syisak boleh. Sembahyang Zuhur, letak. Lepas tu nak sembahyang Asar, tengok ada tak syisak. Entah-entah. Boleh ihtimal? Boleh. Berapa jam ada tadi? Tak payah qada. Kalau tak boleh ihtimal, tak boleh tanggung, baru qada. Melainkan jika diyakinkan wujud najis itu sebelum sembahyang, habislah. Jika seseorang melihat najis yang tidak dimaafkan pada kain orang yang hendak sembahyang, macam mana pula? Sabila dia detail lagi. Macam ni kalau dia tengok orang lain ni ada najis kat orang lain, nak tegur ke tak? Okey, wajib dia memberitahu. Dia kena beritahu, bang, najis tu. Maknanya bang, tak sah, tak sembahyang, tak sah pun. Okey. Demikian lagi wajib di atas seorang mengajari orang yang dilihatnya mencederakan yang wajib pada ibadah yang banyak. Cerita lain lah. Cerita lain tu. Okey. Jadi maknanya jika dia tengok orang ada najis, kena beritahu. Macam tengok orang salah kiblat, kena beritahu je. Bang, tak sembahyang tak sah bang. Kiblat kat sini. Senang. Dia pakai seluar kain koyak. Bang, tak sah sembahyang bang. Koyak kat belakang. Settle. Bang, tak sah sembahyang bang, ada najis. Bukannya kata tolong dia buang ke, tak ada. Kena beritahu terus. Dan disebut kat sini juga, ada kat bawah ni, jika ramai jadi fardu kifayah. Mana-mana seorang tegur, yang lain tak payah. Jika lebih seorang jadi fardu ain. Disebut kat bawah ni. Habis. Dan setengah daripadanya tiap-tiap satu yang cahaya memabukkan, maka dinamakan khamar. Loh, rasa macam dah kat mana Cik ngajar benda ni ya? Rasa macam baru lepas-lepas je cerita pasal khamar nabis. Kenapa? Tersyarah awal lah. Tapi itu sekadar je. Rasa macam baru lepas. Cerita pasal ganja, hashish. Ganja apa ni? Kita tengok. Buah pala.
Afyunun, candu. Biji kecubung. Biji kecubung? Tahu? Apa benda? Tahu? Ada tu, biji kecubung. Kita bahas malam lambat lagi. Hari Khamis ni. Esok tak ada. Esok malam, esok hari Isnin tak ada. Esok Isnin kan? Tak ada. Tak ada, bukan tak ada kuliah. Tak ada talaki malam ni. Orang lain lah kot. Orang lain ada. Hari Selasa ada. Tapi bukan kitab kifayah. Jawab soalan. Maksudnya ada soalan-soalan yang bertangguh-tangguh semua. Jawab semua. Tak kira jenis apa. Semayang, haid, apa. Bantai je semua. Okay. Pukul 10 jugalah. Pukul 10. Itu hari Selasa. Hari Rabu tak ada. Orang lain lah maksud tak ada tu. Ada tapi orang lain. Hari Khamis baru kita sambung biji kecubung. Sekarang biji kecubung. Hari Jumaat tak ada. Hari Sabtu ada. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada soalan lah. Esok lah. Passion yang pakai salur najis kantung. Esok. Siapa yang soal kat sini, bukan esok, hari Selasa ni jawab. Kalau dia tak ada, memang tak jawab. Siapa suruh tak ada? Hari Selasa pukul 10. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.